Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif, ataupun dikenali sebagai Prof Mas lah. Ya, Mas tu standing for Muhammad Aziz Shah lah ya. Dan hakiki saya adalah sebagai ahli akademik psikologi dan kaunseling di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim. Dan bidang saya adalah kesihatan mental, pembangunan pembinaan modul instrumen ya. Dan saya ada modul ADHTP, Art Drawing House 3%, iaitu bagaimana kita mengenali manusia, karakter, potensi, bakat, permasalahan traumatik hanya dengan melihat lukisan rumah pokok orang saja. Very interesting. Dan dia telah banyak bantu psikologis, counselor. Siapa nak, kita buat hujung bulan Januari next year, kita buat face to face. Boleh datang. Kemudian saya juga mengubal modul pensijilan Neo CPT level 1, level 2, level 3, iaitu bagaimana terapi kesihatan mental melalui pensuturan kognitif, fokus kepada teknik kehidupan seharian kita, dan lebih 50 teknik tu. Dan ramai orang yang telah sembuh melalui Neo CPT, dan kita bantu banyak terapis, kaunselor, psikologis untuk membantu orang lain dengan menggunakan pendekatan Neo CPT. Dan saya juga pengubal modul Mindfulness Love Therapy, terapi kesedaran cinta, yang bagaimana merasai cinta Tuhan dan I love myself. Syukurlah ya, kita hanya jadi postman untuk menyebarkan ilmu Tuhan. Jadi bersyukurlah jasad kita menjadi alat untuk menyebarkan kasih sayang. Jadi berterima kasihlah kepada Tuhan. Semoga ilmu ini lebih tersebar dan ramai orang mendapat manfaat. Dan dunia ini penuh dengan bunga-bunga keindahan dan ramai orang dapat menikmati anugerah Tuhan. Syurga itu telah tersedia. Syurga itu adalah kehidupan ini. Tapi ramai orang tak sedar tu. Cepat-cepat sedar supaya baru kita dapat menikmati. Okey. Dan saya juga Presiden Persatuan ADHTP Malaysia dan Presiden Persatuan Neo CBT Malaysia. Okey kot. Terus dia. Banyak pula cerita saya. Boleh je Prof, sebab Prof lama dah terkenal. So saya pasti ramai student nak ambil tahu pasal Prof. Tapi kalau later on, kalau ada siapa nak lebih lanjut pengetahuan tentang apa yang Prof buat ke, nak TikTok video ke, bagi tahu kat Ustri aja, nanti kita orang cuba usahakan ya. Okay, so Prof nak teruskan dengan talk kita pagi ni? Boleh. Okay, okey, apa pendapat Prof? Sebenarnya saya ada satu soalan Prof. Okey, selalunya kita anggap stres ni benda yang kecil je. Benda yang ringan, kita boleh abaikan. Jadi kalau stres tu saya pendam je Prof, kami boleh mental illness tu. Ya, sorry. Okey, Cik Dayang nak cakap apa-apa ke? Okey, tak ada. Okey, so sorry, back to my question. Can stress lead to mental illness? Okey, so saya akan ceritakan tentang kesihatan mental. Penyakit mental is okay not to be okay. Lebih kurang dalam 1 jam setengah lah ya. Lepas 1 jam setengah tu, kita akan open kepada question. Sama ada melalui Google Meet ataupun TikTok, nanti saya akan jawab ya, supaya kita nampak gambaran tu. Okey. Jadi kalau boleh saya minta semua peserta mutekan suara boleh, supaya tak ada gangguan dan orang lain pun akan lebih clear ya. Okey, kita mute. Nanti kalau ada nak tanya, kita angkat tangan lah bagi dalam kelas. Okey, thank you Prof. Okey, terima kasih. Okey jadi hari ini kita akan lihat topik yang sangat penting. Dan saya dah ulang banyak kali topik ni, tapi audiens berbeza, dan setiap kali saya ulang berbagai teori ni, ada perkara baru yang disebut. Sebab itu sering dengar ya. Jadi dia akan masuk dalam mind kita, urat saraf kita, sendi kita, dan kita lebih sihat. Okey, untuk memahami tentang kesihatan mental, kita kena ingat 2 perkara saja. Iaitu di sebelah kanan saya adalah kesihatan mental ataupun mental health. Di sebelah kiri saya adalah mental illness. Dia sangat berkaitan tapi berbeza. Mental health
ataupun kesihatan mental ialah bagaimana kita menjaga pemikiran kita, perasaan kita supaya sejahtera. Kita sedar apa lintasan fikiran kita, positif atau negatif. Dan kita sedar perasaan kita happy ke, gembira ke, marah ke, dengki ke. Dan kita sedar fisiologi kita, tangan kita mengeletar ke, dada kita debar-debar, nafas kita tercungap-cungap ataupun kita tak tenang dan sebagainya. Kita sedar dan kita tahu apa berlaku pada kita, dan kita mensejahterakan diri kita sebab kita sayangi diri kita. Jadi kalau kita tahu benda tu, itulah dipanggil mental illness. Itulah dipanggil mental health ataupun kesejahteraan mental. Dan untuk menguasai kesejahteraan mental ini, nak tak nak kita mesti menguasai berbagai ilmu, pengetahuan, kesedaran supaya kita sedar apa yang berlaku pada kita. Sebab itu saya ucapkan tahniah dan syabas kepada OUM. Program hari ini adalah sebahagian daripada program untuk mental health awareness. Bagaimana kita faham tentang kesihatan mental, kita jaga diri kita, kita jaga pemikiran kita, kita jauhi orang-orang toksik, kita fokus kepada perkara yang kita gembira dan kita happy, kita berdamai dengan takdir, dan akhirnya kita akan sihat. Supaya kita dapat mengelakkan mental illness ataupun penyakit mental. Jadi apa itu penyakit mental? Penyakit mental adalah seseorang yang telah didiagnos oleh doktor yang bertauliah seperti doktor psikiatris ataupun clinical counselor, clinical psychologist. Berdasarkan simptom-simptom dan tempoh masa tertentu, maka mereka didiagnos telah memiliki penyakit-penyakit mental yang tertentu, seperti depression, anxiety, schizophrenia, OCD, adult ADHD, BPD, borderline personality disorder dan sebagainya. Okey, jelas kan? Jadi untuk mengurangkan mental illness, kita kena meningkatkan mental health. Apabila mental health ataupun kesejahteraan mental kita jatuh, kita tak jaga diri kita, kita tak sayangi diri kita, maka peluang dan ruang untuk penyakit mental tu akan meningkat. Sebab tu banyak sangat. Dan saya jumpa kanak-kanak seusia 9 tahun pun ada depression. Dan saya jumpa orang lelaki yang umur 70 tahun, 65 tahun pun, perempuan pun, makcik-makcik pun ada depression, anxiety. Macam-macam ketakutan, kebimbangan, lekatan-lekatan waktu lepas. Sebab itu kita kena belajar. Tambah pula zaman sekarang ni, zaman moden ini, semua orang sibuk dengan gadget, semua orang terkejar-kejar masa, semua orang sibuk. Dunia berpusing dengan lebih pantas. Bumi berpusing dengan lebih laju. Bumi berpusing dengan lebih laju ni bukan maksud bumi tu laju, tapi kita banyak aktiviti seharian kita, tindakan kita, pencapaian kita makin laju. Sedar-sedar dah malam dah. Jadi ramai orang lupa untuk menikmati kehidupan, untuk menenangkan diri, dan pemikiran kita pun overthinking dan sebagainya. Jadi kita berdapat berbagai masalah mental illness. Tapi kita kena ingat juga, orang yang mengalami mental illness ini ataupun penyakit mental, dia bukan semena-menangnya boleh didiagnos. Sebab tu siapa yang ada anxiety, contohnya dia suka takut, bimbang, keterlaluan, risau. Jadi kalau kita faham, anxiety ni biasanya terjadi apabila kita suka memelihara ketakutan dalam diri kita. Takut apa orang kata, takut nanti orang cakap buruk pada kita, takut nanti gagal berperasaan, mak pula mengancam dia, menakutkan dia dengan anak dahaka, mak tak reda, takut kehilangan, takut tu sebagainya, ataupun takut ancaman, takut dengan orang-orang tertentu yang cuba buat sexual abuse, bully dia sebagainya. Dan akhirnya ketakutan itu tidak diluahkan, tak dapat distabilkan, jadi konflik dan krisis pada diri dia, dan akhirnya berlaku lekatan selepas bertahun-tahun kan. Dan akhirnya dada dia pun berdebar-debar, tangan dia mula shaking, dan dia punya berpeluh secara tiba-tiba tanpa sebab. Dan akhirnya jika tak dikawal dan tak dapat rawatan, dia boleh pergi kepada panic attack. Ataupun panic attack adalah keadaan kemuncak kepada ketakutan, anxiety itu. Panic attack ni dia sangat sakit. Dia tak boleh bernafas, tarik nafas sakit, lepas nafas sakit, ada gangguan anxiety, dan pergi kepada GERD,
dan GERD tu pergi pada dada dia sangat sakit dan fikir nak mati, takut, risau dan sebagainya. Jadi walaupun kalau ikut DSM-5 ataupun kalau kita tengok ICD-10, seseorang itu didiagnose dengan depression dan sebagainya, mungkin dalam tempoh 2 minggu konsisten dengan simptom, ada yang kata 2 bulan, ada pula 6 bulan dan sebagainya, ikut jenis diagnose dan rawatan itu. Tetapi sebenarnya siapa yang mengalami masalah mental illness ni, jangan katakan 2 minggu, 2 bulan, kena 1 hari, 2 hari pun tak terkata sakit dia. Satu perasaan jiwa resah, gelisah, nak mati, nak menjerit, takut itu, takut ini, fikir negatif, berprasangka buruk. Jadi mental illness sangat sakit lah ya. Jadi jangan kena lah. Jadi kita kena jaga kesihatan mental supaya diri kita, ahli keluarga kita sihat dan tidak ada penyakit kesihatan mental. Dan doalah kepada Tuhan yang Maha Kasih Sayang supaya diri kita, ahli keluarga kita, keturunan kita, adik-beradik kita tak adalah penyakit mental ni. Jadi untuk itu kita kena jaga kesihatan mental kita. Okey, dan untuk siapa yang ada masalah kesihatan mental, dia kena cepat-cepat dapatkan rawatan ya. Tapi rawatan ni ada 2. Yang pertama dipanggil terapi tanpa perubatan, yang kedua dipanggil terapi dengan perubatan, iaitu ambil ubat lah ya. Dua-dua itu penting, tetapi paling bagus adalah combination lah ya, dua-dua itu. Sebab tu saya baca banyak jurnal dekat Jerman, Sweden, Finland tu, jika seseorang tu telah didiagnose dengan depression, anxiety, ya, schizo dan sebagainya, doktor akan bagi dia pilihan. Yang pertama, untuk ambil medication. Yang kedua, dia tak boleh ambil, dia boleh tak ambil medication jika dia boleh kawal. Tetapi dia mesti ikut terapi tanpa perubatan secara berkala, secara sistematik. Tapi kalau tak boleh juga, dia akan pergi kepada combination. Maksudnya ambil ubat dan ambil terapi tanpa perubatan. Ya, cuma di Malaysia ini kita belum betul-betul powerful dalam terapi tanpa perubatan tu. Teknik copy skill, assignment, bagaimana kita ajar teknik-teknik poststrukturan kognitif, forgiveness terapi, redha, memaafkan, poststrukturan kognitif, pemantauan kendiri, eksperimen kognitif, eksperimen tingkah laku dan sebagainya. Jadi kaunselor, psikologis kena semakin meningkatkan kemahiran. Sebab itu saya selalu bercakap kepada para kaunselor, psikologis, kita adalah barisan terakhir sekali sebelum seorang klien itu berjumpa dengan psikiatris. Apabila seorang klien itu berjumpa dengan psikiatris, maksudnya kita telah gagal untuk merawat tanpa perubatan. Sebab tu kita kena kuatkan skill dan kemahiran kita untuk bantu. Kaunselor, psikologis benteng terakhir sekali. Tapi anda kata seseorang itu memang perlu ambil rawatan perubatan, dia kena ambil rawatan perubatan. Tetapi kaunselor dan psikologis tak boleh lepas tangan, terus membuat follow up, sesi, bimbingan. Yang pertama sekali kita akan tanya dia, ambil tak ubat secara konsisten. Okey, yang kedua kita akan tanya dia, apa efek ubat medication kepada diri dia. Okey tak okey, berkesan tak berkesan. Itu dipanggil psychofarmacological lah ya. Yang ketiga, jika ubat tu tak berkesan sebagainya, kita akan minta dia jumpa psikiatris untuk tukar ubat ataupun kurangkan dos dan sebagainya, sebab dia kena buat assignment, dia kena bekerja. Sebab dalam psychofarmacological ada ubat-ubat yang menyebabkan mengantuk, tak boleh drive ya. Prestasi kerja jatuh, tak boleh buat tugasan, assignment sebagai pelajar dan sebagainya. So kena bagi tahu kaunselor, psikologis ya, dan untuk bagi tahu kepada doktor psikiatris. Doktor psikiatris tahu tu. Dia boleh adjust dos ubat ataupun bagaimana untuk tukar ubat yang lain. Dan yang ketiga, ya, selepas kita tanya kesan ubat, kaunselor dan psikologis perlu mengajar coping skill, iaitu bagaimana untuk mengajar dia ilmu dan kemahiran baru supaya dapat kesedaran, bagaimana memilih perkara yang lebih baik,
bagaimana untuk memaafkan, melepaskan, bagaimana untuk berfikir positif, untuk bertingkah laku dengan baik. So ada berbagai-bagai teknik dalam psikologi kaunseling untuk membantu memulihkan klien. Nah, sebab tu kita kena ingat bagi individu yang terpaksa ambil ubat doktor, ubat psikiatris tidak boleh menyembuhkan sepenuhnya. Tetapi ubat doktor psikiatris sangat berkesan untuk menghilangkan simptom fisiologi dan biologikal tu. Contohnya tangan dia menggeletar, dada dia debar-debar kan. Dia suka fikir negatif, delusion, hallucination tu. Dia ambil ubat itu dalam masa seminggu, 2 minggu tu memang benda tu akan berkurangan. Dia tepat ubat doktor psikiatris ni. Tetapi ubat doktor psikiatris tidak boleh menyembuhkan sepenuhnya. Yang menyembuhkan sepenuhnya adalah coping skill, terapi tanpa perubatan, bagaimana dia menerima diri dia memaafkan diri dia, memaafkan orang lain, bagaimana berfikir positif, bagaimana dapatkan sokongan sosial, bagaimana untuk refleks dan perasaan dan meningkatkan hobi diri, untuk enjoy life, untuk jauhi toksik, untuk dapatkan sokongan sosial. Dan untuk mendapatkan terapi tanpa perubatan, kita boleh pergi kursus, dapatkan kesedaran dan juga dapat bimbingan daripada orang-orang yang mahir bagaimana untuk dapat rawatan yang berkala dan sistematik. Okey, jelas kan? Okey, jadi bila kita dah faham tadi ya tentang apa itu kesihatan mental, iaitu kita jaga diri kita, pemikiran, perasaan kita supaya tak tercedera untuk mengelakkan mental illness ataupun penyakit mental. Sebab tu untuk siapa yang rasa diri dia teruk, tak dapat kawan dan sebagainya, maka dia kena pergi jumpa dengan doktor psikiatris. Tapi kita kena ingat, nak jumpa doktor psikiatris ni bukan macam jumpa doktor biasa. Doktor psikiatris ni bukan kawan kita. Kecuali dia kawan awak lah. Sebab dia dalam golongan pakar. Jadi biasanya kalau teruk sangat, mula-mula awak kena pergi ke klinik swasta ataupun klinik kerajaan. Maka jumpa dengan MO, medical officer, beritahulah bahawa dada awak debar-debar, tangan awak shaking, awak rasa nak mati, awak rasa tak sihat dan sebagainya. Dan biasanya, doktor ini dia tak terus refer kepada psikiatris. Prosedur dia ialah dia akan buat medical check up dulu. Dia akan check awak tekanan darah, degup jantung, dia akan check awak punya blood pressure dan air kencing. Kemudian dia akan check fizikal lah. Lepas check fizikal, dia kata okey, awak berjantung normal, tak ada masalah jantung, awak pernafasan okey, tak ada asma dan sebagainya, dan tak ada thyroid, tekanan darah okey, dan air kencing pun okey, tak ada unsur dadah ataupun ubat-ubatan yang boleh menyebabkan delusion, hallucination. Okey, lepas itu barulah doktor akan pergi kepada tengok ujian DAS ke dan sebagainya, ya, PHQ-9, dan barulah doktor akan buat sikit membuat dan hantar keluarkan surat untuk jumpa doktor psikiatris. Jadi doktor biasa tidak akan terus hantar ke doktor psikiatris, dia akan buat medical check up dulu. Itu prosedur tu. Kalau terus dihantar doktor psikiatris, doktor tu kena marah nanti. Okey. Dan bila dapat surat doktor psikiatris, awak kena ingat doktor psikiatris ni pakar, berbaris orang jumpa dia. Kita tak boleh terus pergi jumpa. Appointment tu mungkin 2 minggu, 3 minggu, dah ada appointment sampai sebulan. Jadi tetapkan tarikh appointment dan pergi dan jumpa doktor psikiatris, dan doktor psikiatris pun akan tanya, doktor psikiatris pun dia akan tengok berbagai perkara. Biasanya dia tengok kepada historical kita, sejarah family kita daripada lahir, daripada kanak-kanak kecil dan sebagainya. Sebab masalah punca kesihatan mental ni dia bukan satu saja. Walaupun awak kata saya dapat masalah depression, anxiety sebab bos saya garang, bos saya suka headache saya, bos saya pilih kasih dan dia suruh ganggu saya waktu cuti, ataupun saya dapat mental health sebab ada sexual harassment dan sebagainya. Itu mungkin trigger besar yang menyebabkan meletupnya masalah mental health. Tapi dalam mental health ada trigger-trigger kecil, history kehidupan zaman kecil, kekeluargaan, kawan-kawan dan sebagainya, yang membentuk kepada trigger besar dan akhirnya dia boom. Okey, jelas kan? Okey, jadi bila dah tahu history itu, maka doktor biasanya dia akan tengok kepada simptom-simptom, kelompok-kelompok simptom. Jadi kalau anxiety ni kelompok dia, kalau depression ni kelompok dia.
maka tengok awak pada kelompok yang mana. Ya, macam durian lah. Durian apa ciri-ciri dia? Jadi kalau awak memenuhi ciri-ciri durian itu, maka awak dikatakan durian lah. Kalau awak memenuhi ciri-ciri skizofrenia, maka awak dikatakan skizofrenia. Dan daripada ciri-ciri itu baru doktor akan berikan ubat yang bersesuaian untuk menangani permasalahan depression itu. Sebab tu bagi orang yang ada masalah mental health, awak biasanya dia tak tahu apa masalah dia. Dia tak tahu nak cerita macam mana. Dia macam kosong. Sebab itu awak kena bawa orang yang rapat, ahli keluarga untuk cerita pada doktor. Ni doktor faham apa yang berlaku. Kerana diagnose doktor berdasarkan simptom dan jangka masa tu perlu tepat. Supaya ubat yang kita dapat tepat. Dalam clinical journal, dikatakan biasanya dekat luar negara 50% masalah BPD, borderline personality disorder, disalah tafsir sebagai bipolar. Jadi bila salah taksir, ubat tu pun salah nanti. Ya, ataupun kalau awak tak ada orang yang rapat untuk teman, awak ambil kertas dan tulis atas kertas tu apa ciri-ciri dia, apa yang awak rasa, apa simptom-simptom, apa keadaan diri awak tulis atas kertas tu. Tunjuk pada doktor psikiatris. Doktor psikiatris lagi suka. Dia akan tengok tu, dia tahu macam mana keadaan awak dan sebagainya. Ya. Sebab orang yang ada ADHD, anxiety, depression ni, sometimes dia ada perasaan lupa. Lupa tu kadang-kadang tu dia lupa apa yang dia lupa. Ataupun saya lupa apa yang saya lupa. Dia blur je kan. Jadi nak pergi jumpa tu dia kena buat persiapan. Okey, jelas Okey. Jadi tujuan saya cerita tentang keperluan berjumpa dengan doktor psikiatris tadi ialah supaya kita sedar bahawa penyakit kesihatan mental ini adalah serius dan dia wujud berdasarkan kefitrahan kita. Dia memang ada. Siapa yang kena memang kena dapatkan rawatan dan jika perlu ambil rawatan perubatan, awak kena ambil rawatan perubatan. Tetapi mesti combination dengan terapi tanpa perubatan. Tapi kalau awak boleh kawal diri awak boleh kontrol anxiety, awak boleh kontrol depression tanpa ambil ubat, awak saja yang tahu, awak boleh tak ambil perubatan, yang penting awak ikuti terapi tanpa perubatan yang sistematik dan konsisten untuk pulihkan awak. Dan ramai orang yang pulih dalam mental health. Jadi sebab tu saya bersyukurlah pada Tuhan. Sepanjang saya hidup ni, saya saksikan ramai orang depression sembuh, ramai orang anxiety sembuh, skizofrenia sembuh. Ya? Jadi saya bersyukurlah. Dan kesembuhan itu maksudnya bukannya awak terus sembuh, terus sihat, tak ada lagi masalah depression, tak ada lagi sedih, tenang, happy, gembira. Bukan. Itu bukan definition kesembuhan. Kesembuhan ni maksudnya awak boleh kawal. Jika datang trigger tu, awak boleh kawal diri awak, dia tak berapa mencederakan awak dan hidup awak berfungsi dalam keluarga, kehidupan dan pemikiran awak rasional. Itu masuk kesembuhan. Tetapi at the same time, kadang-kadang datang trigger, awak rasa sedih, awak rasa marah, kadang-kadang awak rasa macam geram, macam lost key. Itu biasa. Itu normal. Kita manusia biasa. Tetap rasa sedih, tetap rasa tersinggung, tetap kadang-kadang trigger dengan beberapa peristiwa. Cuma kita cepat kawal, kita cepat sedar, kita cepat mengendalikan diri kita dan sembuhkan diri kita, dan kemahiran pengalaman yang lepas tu menjadikan kita lebih tough dan lebih kuat dan lebih menghargai kehidupan. Maksudnya kesembuhan bagi individu yang ada masalah mental ialah mereka berdamai dengan penyakit mereka, mereka menerima penyakit mereka dan mereka hidup bersama dengan penyakit mereka dengan penuh aman, damai, tenteram, saling faham, memahami dan meneruskan kehidupan dengan ceria, happy, sedih sekejap, elok balik, trigger sekejap, okey balik, dan mereka menikmati kehidupan sama macam orang yang normal. Okey, so saya sengaja cerita tentang penyakit mental supaya kita memahami bahawa benda tu wujud, ya, dan kita kena jaga kesihatan mental kita. Okey, antara masalah kesihatan mental yang banyak dialami oleh masyarakat Malaysia, yang pertama adalah depression. Ya, depression ini adalah masalah keputusasaan untuk hidup, rasa diri tak berguna dan hilang nilai-nilai keseronokan, ataupun dipanggil blue mood, ataupun dipanggil kesedihan melampau.
ya. Dan jika tak dikawal, ya, dia boleh menyebabkan seseorang itu semakin teruk, maka keluar daripada mulut dia perkataan contohnya, saya tak berguna, saya terlalu sedih, semua orang tak sayang saya ada keadaan yang sangat teruk, saya tak ada masa depan, hidup saya tak berguna. Di banyak unsur sabotaj diri. Nanti siapa yang free pergi follow saya punya TikTok, ya. Prof Mas Positif, banyak saya share tentang sabotaj diri dengan teknik-teknik dan sebagainya, ya. Dan kita kena faham punca masalah-masalah kesihatan mental ni dia tak datang satu malam. Maksudnya kalau awak gemuk kedempol, awak tidur malam ni, besok pagi awak tak kurus. Kurus tu tak datang satu malam. Ataupun awak kurus kering, awak tidur semalam, besok bangun gemuk, tak. Kesihatan mental ni dia datang daripada evolusi, pengalaman, kekeluargaan, sejarah, diri kita dan sebagainya. Sebab tu kalau orang depression ini, biasanya dia rasa hidup dia teruk, keluarga dia tak sayangi dia, keluarga dia bergolak, ataupun dia dibuli, atau zaman kecil dia tak seronok, zaman kecil dia mengalami berbagai perkara negatif, sexual harassment, mangsa buli, tak disayangi, anak pilih kasih dan sebagainya, dia simpan dalam diri dia dan akhirnya bawa ke besar. Maka semasa tumbuh besaran tu, dia mengalami satu masalah dipanggil psychological yang rapuh. Dia sensitif, rendah diri, susah nak bergaul dengan orang lain, inferiority complex. Maka dia cepat bergaduh dengan orang, sensitif, rasa dia tak berguna, gagal tunjukkan potensi. Kemudian berlaku beberapa perkara-perkara kegagalan, kesedihan, dibuli. Itu dipanggil trigger-trigger kecil. Dan tiba-tiba dia dapat satu fitnah yang teruk daripada orang lain bully dia rasa memang tu down, boom, itu dia panggil trigger besar. Maka terus keluar simptom-simptom utama depression. Dia menyendiri dalam bilik, dia tak nak bergaul dengan orang lain, dia cakap perkara-perkara negatif dan hilang semua minat-minat dia. Dulu minat Instagram, sekarang tak minat Instagram. Dulu minat tengok bola, pergi main futsal, sekarang dah tak minat benda tu. Badan dia susut dengan teruk, jatuh berat badan dan hilang semua minat dan badan dia letih dan banyak mengeluarkan perkataan-perkataan putus asa. Itu dipanggil level 1 depression tu. Saya tak berguna, saya seorang yang gagal, semua orang tak sayang saya. Siapa suka cakap perkataan macam ni? Itu level 1 depression tu. Sebab tu kita kena stop tu. Jika tak dikawal, maka dia akan pergi kepada level 2 depression. Level 2 depression ialah mula ada idea nak mati, tapi just idea je. Contohnya keluar daripada mulut dia, saya rasa tak tertanggung dengan masalah ini, mati lebih baik daripada hidup. Jika saya mati, masalah ni semua selesai. Masalah ni sangat berat, hanya mati saya dapat selesaikan. Saya ni hidup menyusahkan orang lain. Mak bapak semua, kawan-kawan rasa saya ni menyusahkan mereka. Bila saya mati, saya tak lagi menyusahkan mereka. Bila saya mati, semua orang happy, semua orang gembira. Siapa selalu sebut perkataan ni? Ini bahaya sikit lah. Maksudnya idea, tapi just idea saja. Ya, dan dia kena dibantu, dia kena dibimbing, beri balik motivation. Jika tidak, dia akan pergi kepada level 3 depression. Ikut IKBD, inventory kecenderungan bunuh diri tu kan. Level 3 depression ialah dia mula ada perancangan yang sistematik dan terancang untuk membunuh diri dia. Seperti dia ambil diary, dia bulatkan diary dia. Pada 32 hari bulan Februari, saya akan gantung diri saya pada pukul 2 pagi. Dia akan kunci pintu, dia beli tali gantung, dia beli pisau, dia beli racun, dan dia buat wasiat. Dia tulis wasiat berlambat-lambat, berhalai-halai wasiat dia. Sorry lepas tu dia bagi tahu pada orang lain. Jadi dia ada perancangan yang sistematik ataupun menyimpan peralatan. Sebab itu bagi individu, bagi kaunselor, psikologis, jika orang itu cakap saya rasa macam nak matilah, so kita faham dia ada rasa putus asa yang agak teruk. Tapi kalau dia dah cerita perancangan yang sistematik, tarikh, masa, kaedah dan sebagainya,
maka itu agak serius, dan dalam psychological kita boleh break kita punya informed consent untuk selamatkan satu jiwa. So kita beritahu pada ibu bapa dia, guru dia, suami dia, organisasi dia untuk mengelakkan satu kemalangan jiwa. Sebab kita kena ingat juga, orang yang nak bunuh diri ni, dia bukan terus nak bunuh diri. Tak. Ya. Nak bunuh diri itu, dia kena melepasi banyak level dalam kognitif dia. Dan antara level yang penting ialah dia melepasi tahap rasa berani menghadapi kesakitan. Dia tak rasa sakit lagi untuk membunuh diri dia. Sebab kesakitan jiwa dia, pemikiran dan perasaan dia lebih sakit daripada sakit nak mati tu. Contohnya nak terjun bangunan. Kalau kita nak terjun bangunan tu, takutnya nanti jatuh, kepala pecah, tangan patah, badan pecah. Macam masa nak jatuh tu, macam mana perasaan kita takutnya. Jadi kita tak akan buat pembunuhan diri tu sebab kita takut mati dan kita takut sakit mati tu. Tapi orang yang dah melepasi level ketakutan kepada kematian ni, dia tak kisah lagi dah. Sebab kesakitan jiwa dia tu sangat sakit. Dan kebanyakan orang yang bunuh diri ni, sebenarnya dia bukan nak bunuh diri dia. Dia bukan nak menamatkan hidup dia. Tapi dia nak menamatkan kesakitan dan kesengsaraan jiwa dia tu. Sebab dia tak tertanggung lagi. Okey, jelas kan? Okey, so dan dia hanya down nak bunuh diri waktu itu saja. Waktu dia down saja. Dia bukan nak bunuh diri sepanjang tahun, sepanjang bulan, tak. Sebab itu kita perlu bantu dan support waktu itu. Kalau dia kata saya rasa down, saya rasa macam nak mati, saya rasa nak bunuh diri, saya dengar suara-suara suruh naik bangunan terjun. Kita kena bantu dia. At least kita kata awak kena yakin, saya yakin dengan diri awak akan sembuh, awak akan kuat. Awak kena redha, semua orang sayang awak. Jadi kita cakap begitu, kita peluk dia, kita dengar cerita dia pun dah cukup dah. Dia hanya memerlukan dipahami dan disokong dari segi emosi. Lepas dia dah sihat, dia dah okey, dia sama manusia macam kita. Dia boleh pergi minum kopi, dia boleh belajar, dia boleh buat assignment, dia boleh bercinta, dia boleh berkahwin. Sama macam kita. Sebab itu, jika ada orang yang nak bunuh diri, kita tak boleh stigma pada dia. Dia hanya rasa nak bunuh diri waktu down, waktu emosi dia teruk saja. Waktu lain dia okey, dia normal. Sebab tu kita kena faham juga sekarang ni banyak sangat kes-kes mental health ni. Orang mental health dia sangat tak suka kita melayan dia special, kita layan dia berlebihan, kita layan dia macam orang sakit. Dia tak suka tu. Dia marah tu. Dia memberontak. Dia nak kita layan dia sama macam manusia biasa. Sembang dia macam orang biasa. Sembang dia macam orang sihat. Cuma bila dia down, dia rasa teruk, dia perlukan dipahami dan disokong. Itu saja. Ya, kata anti dia tak selesa tu sebab dia normal. Cuma bila dia down, emosi dia terganggu saja. Sebab tu kita kena beri sokongan kepada orang lain dan juga kepada ahli keluarga dan wujudkan suasana yang sihat, kesihatan mental. Okey, jelas Okey, dan jika tak dikawal, lepas dia dah ada perancangan yang sistematik itu, maka dia akan buat cubaan bunuh diri lah. Tapi cubaan bunuh diri ni ada yang hidup dan ada yang meninggal dunia. Tapi tipislah meninggal dunia tu, sikit sangatlah Kebanyakan tu hanya masuk ICU sebab dia makan ubat pil, Panadol, ubat tidur berlebih-lebihan, ataupun dia diselamatkan daripada terjun bangunan dan sebagainya. Jadi kita kena bantu supaya satu nyawa dapat diselamatkan. Okey, jadi bila kita dah faham isu depression tadi dan kita juga faham tentang anxiety, jadi asasnya ialah orang yang ada depression ini, mereka suka pelihara dan terikat dan terlekat dengan penyesalan, rasa bersalah, diri dia teruk dan dia rasa diri dia teruk, kehidupan dia teruk, tak ada masa depan, putus asa, sedih. Maksudnya orang depression terperangkap dengan kisah silam. Sebab itu siapa yang ada kisah silam yang teruk, rasa dibuli, pengalaman hidup yang teruk tu, awak kena lepaskan, awak kena memaafkan.
awak kena fokus kepada perkara yang positif. Dan orang yang depression, yang anxiety, dia dapat anxiety ialah kerana dia pelihara ketakutan. Dia fikir esok orang kata apa, esok jumpa orang tu macam mana, nanti macam mana keadaan di sana, nanti dia mati macam mana, nanti orang tu nak buat macam mana, nanti apa orang kata dekat dia. Jadi dia banyak fikir ketakutan waktu silap, waktu akan datang. Jadi fikir ketakutan dan kebimbangan, kerisauan waktu akan datang boleh menyebabkan anxiety. Sebab tu kita akan duduk pada here and now, pada hari ini dan saat ini. Itu reality. Sebab tu kalau kita sedar dalam the power of now, here and now ni, masa lepas sebenarnya tak wujud. Masa lepas tu, masa silam ni tak wujud lagi. Dia hanya sejarah saja, dia hanya memori saja. Sebab tu dalam kesihatan mental sebenarnya adalah satu masalah yang paling mudah sembuh berbanding dengan masalah lain. Sebab kesihatan mental ni just memori je, lekatan memori saja, ataupun ketakutan kepada ilusi dia. Kalau patah tangan, ternampak tangan dia patah. Kalau jantung dia tersumbat, nampak injap jantung dia tersumbat, kena operate. Ya, kalau kaki dia patah ataupun kaki dia patah, memang nampak kaki dia patah. Tapi untuk depression, anxiety ni dia hanya memori saja. Dan memori ini sebenarnya hanya memori waktu lepas. Dia tak ada kena-mengena lagi dengan diri kita. Dan orang yang terlibat membuat kita sakit, menyesal, marah, dendam tu, entah-entah dah tak ada dah kat dunia ni. Dah mati dah. Ataupun dah tak ada kena-mengena dengan diri kita. Ataupun dah tak boleh kontrol diri kita dah. Kita dah tak ada kena-mengena dengan diri dia. Tapi kita tetap trauma, menyesal, takut, bimbang, sedih. Ialah kerana memori saja. Sebab itu, apabila kita dapat betulkan memori itu, automatik masalah depression, anxiety itu akan hilang dengan sendirinya. Dan untuk betulkan memori, itulah kita kena belajar untuk melepaskan, kita kena belajar untuk reda, kita kena belajar bagaimana untuk membina semula unsur terang kognitif, fokuskan kepada perkara happy, mengembira dan sebagainya. Okey, jelas kan? Okey, dia cara paling mudah sekali untuk melepaskan ni ialah kita kena jangan fokus kepada benda-benda yang negatif tu. Kita kena fokus banyak benda-benda yang kita seronok dan kita happy. Contoh paling mudah, kalau saya tak suka kepada Aminah, Jadi kalau tak suka pada Aminah, saya benci pada Aminah, Aminah fitnah saya, Aminah buat jahat pada saya. Siapa kata pada Aminah, saya benci Aminah, saya tak suka Aminah, saya tak nak jumpa Aminah, saya tak nak fikir Aminah. Saya benci Aminah, saya tak nak fikir Aminah, saya tak jumpa Aminah. Selagi awak cakap, awak benci dia, awak tak suka dia, awak tak nak jumpa dia, selagi banyak Aminah datang jumpa awak. Selagi kerap, awak akan terjumpa Aminah. Jadi awak pergi mana-mana pun, awak pandang orang ramai, Aminah. Tengok, bukan Aminah. Jalan lagi, Aminah. Bukan Aminah. Jadi, selagi awak tak nak, selagi awak tolak, selagi awak takut, lagi banyak benda tu akan datang pada diri awak. Sebab itu, bagi orang yang ada masalah mental health, apa yang kita ajar mereka ialah menerima dulu dan berdamai dan merasai dan lepaskan perlahan. Okey, jadi caranya melepaskan ialah awak kena cuba abaikan. Dah jangan fikir benda tu. Dah jangan fikir bukannya awak cakap tak nak fikir. Tapi awak lepaskan perlahan dan fokus kepada perkara yang awak happy, yang awak suka. Buat perkara yang sebab itulah hidup ini, kita kena ada banyak perkara yang kita happy, yang kita suka. Selagi banyak kita buat benda yang kita happy, kita akan makin sihat. Selagi banyak kita buat perkara yang menyeronokkan, yang hati pemikiran kita rasa lapang, seronok, bahagia, maksudnya semakin banyak kita sayangkan diri kita. Dan jika orang depression, anxiety ni, dia kata tak ada lagi dah benda-benda seronok yang dia nak buat, awak kena pergi explore hobi-hobi baru, cari benda-benda baru. Sebab itu, kalau awak nak sembuh, jangan duduk dalam bilik, jangan hanya buat benda yang sama, awak kena explore alam ni. Jadi bangun, berjalan, pergi brisk walk, tengok matahari, tengok pokok-pokok, bercakap dengan pokok, bina minat untuk tanaman, tanam pokok, tengok pokok bunga, daripada anak pokok sampai tumbuh daun, tumbuh bunga, sampai semai anak-anaknya lagi. Rasanya kau seronok kan tu. Sebab kesembuhan dalam kesihatan mental, dia bukan datang dalam kognitif saja.
dia datang bila kita ubah kognitif kita, ataupun kita nak ubah kognitif kita dan kita kukuhkan dengan behavior kita. Jadi cari hobi baru. Jadi bila awak nikmati alam, awak pergi brisk walk, awak tengok matahari, tengok bintang, pergi keluar, pergi shopping kompleks, buat benda-benda yang hobi, berbual dengan orang yang kita suka, automatik dia akan lupakan ketakutan dan kebimbangan yang lepas tu. Itulah cara melepaskan, iaitu fokus kepada perkara yang kita gembira, maka perkara sedih akan hilang dengan sendirinya. Fokus kepada perkara yang kita happy, perkara yang menakutkan tu akan hilang perlahan-lahan. Fokus kepada orang-orang yang sayangi kita, yang hargai kita, maka ketakutan dan kerisauan kepada orang-orang yang benci kita, yang fitnah kita akan hilang. Lepaskan dan mulakan dengan kehidupan yang baru. Kalau tak lepaskan nanti kita sakit. Okey? Jelas kan? Okey, sambil tu untuk sihatkan diri kita, kita boleh guna teknik mindfulness. Mindfulness ni adalah teknik kesedaran. Kesedaran ni dia perolehi bila kita dapat ilmu baru, kemahiran baru, maka ilmu tu adalah cahaya. Mereka cahaya tu akan masuk dalam pemikiran kita, masuk dalam urat saraf hati kita, maka dia akan terpancar dalam pemikiran kita, mata kita, telinga kita, mulut kita dan organ-organ dan juga jasad kita terang. Jadi bila terang, kita tahu yang betul dan yang salah. Maka kita akan mempunyai satu perkara dipanggil kemahiran memilih. Maka kita lebih boleh memilih benda yang lebih bermanfaat. Maka kita ada choice. Sebab itu, sorry to say, orang-orang yang ada stres yang melampau, yang masalah kesihatan mental ni, mereka terhad pemilihan dia. Dia tak tahu nak memilih. Sebab tu please, pergi cari ilmu, cari pengetahuan, dengar cerita-cerita orang-orang yang berjaya sembuh, dapatkan kesedaran. Nanti awak akan dapat satu kemahiran untuk memilih yang lebih baik. Jadi awak akan pilih untuk abaikan benda yang negatif, fokus kepada yang positif. Awak akan pilih bagaimana corak pemikiran yang lebih baik, pilih perbuatan-perbuatan yang sihat. Nanti awak akan sembuh. Jadi untuk dapatkan mindfulness tu, kita kena sedar apa yang berlaku dalam pemikiran kita. Jadi kuncinya satu saja. Kita kena selalu sebut, sekarang aku sedar. Jadi kalau kita rasa sedih, kita sebut, sekarang aku sedar aku sedih. Kalau awak rasa tertekan, stres, sekarang aku sedar aku sedang stres. Kalau awak rasa benci, menyampah, sebut saja, sekarang aku sedar aku benci, aku menyampah. Sebut saja benda tu. Sebab benda tu real berlaku tentang diri awak tu. Itu terpanggil sedar. Okey. Jadi bila awak sedar benda tu, jika baik, sekarang aku sedar aku gembira. Jika baik, awak hanya rasai hai-hai. Hai-hai ni kita raikan dia. Okey, ada orang puji saya, dia kata saya handsome, saya happy, saya seronok, saya menikmati. Oh, hari ini saya tengok bunga itu berkembang, saya seronok, happy. Nikmati, rasakan happy kegembiraan tu. Hai-hai. Jadilah hati kita sebut, terima kasih happy, terima kasih orang baik, terima kasih hadiah, terima kasih alam buat beri saya happy, saya seronok, saya menikmati. Menikmati benda tu. Dan untuk menikmati, kita kena menikmati at least 15 detik. Baru jiwa kita, hormon kita akan aktif dan kita rasa happy. Sebab tu bagi orang yang depression, anxiety, schizophrenia ini, dia kena menikmati semula 15 detik untuk melihat 3 structure, 3 bentuk, 3 color, 3 rasa dan sebagainya. Contohnya bila awak tengok pokok, kalau orang depression dia tengok pokok, penatnya, runsingnya, tak seronoknya hidup ini. Bila dia makan ayam goreng, kenapalah masalah banyak sangat, kenapalah orang tak suka saya. Jadi hidup awak tak happy sebab awak lupa untuk menikmati. Ya, jadi ambil balik menikmati tu dengan menikmati 15 detik. Jadi tengok pada pokok, tengok
batang pokok itu pandang lama-lama, tengok urat saraf dia, tengok bentuk dia, awak akan rasa cantik, unik, seronok. Oh, besarnya batang pokok ini. Batang pokok ini dia ada garis-garis kat batang dia, nampak sangat kukuh, sangat keras. Ada color-color coklat dan ada garisan-garisan, ada tombol-tombol. Wah, cantiknya batang pokok ini. Lepas tu pergi pula pada daun. Wah, daun tu sangat besar, ada garis-garis, ada kuning-kuning sikit, sangat unik. Wah, ada pula daun yang muda, warna kecil, warna hijau, sangat pekat hijau tapi kecil-kecil. Wah, ada daun jatuh di bawah-bawah itu kerana kering tapi berselerak, bentuknya sangat cantik, sangat indah. Tengok pula bunga-bunga dia. Wah, bunga-bunga itu pula ada biru, ada kuning. Jadi menghayati 15 detik, 4 struktur, 4 bentuk, 4 color dengan penuh kenikmatan dan kesyukuran. Nanti hormon-hormon badan awak akan seronok dan happy, dan awak akan rasa hidup ni adalah satu tempat untuk kita menikmati. Sorry to say lah, orang depression, anxiety, dia dah lupa untuk menikmati benda tu. Jadi ambil masa, nikmati 15 detik. Pandang awan, tengok awan. Jangan tengok awan dengan keluh kesah. Apalah awan ni, nak hujan. Tengok pula petir, takutnya nak petir. Tengok hujan turun, takutnya hujan, risaunya. Tak boleh tu, ya. Sebab tu jiwa kita tak tenang. Sebab tu kita tak ada kesamaan dengan alam tu. Sebab kita banyak menghina alam, kita tak reda dengan alam, kita bertentangan dengan alam. Jadi kita kena bersahabat dengan alam. Kita kena banyak bersyukur dengan alam. Dan kita kena banyak memuji alam. Ya, nanti kita rasa tenang dan sedekat. Sebab tu bila tengok awan kan, jangan tengok sekali lalu, tengok 15 detik. Oh, cantiknya awan ni berkepul-kepul. Wah, awan ni ada kepala dia bentuk macam bentuk binatang. Wah, ada ekor. Wah, awan ni kecil-kecil sangat cantik. Wah, awan ni macam bergerak. Wah, awan ni cantiknya langit. Wah, langit hari ni biru. Nikmati dan hayati 15 detik berserta dengan pujian dan keseronokan dan rasai happy dan seronok. Sebab itu, kalau kita sedar dalam hidup ini adalah syurga dunia. Jadi syurga yang kita cari-cari itu sebenarnya dah ada dah dalam kehidupan ini. Kita tak sedar saja. Syurga akhirat tu Tuhan punya kerja. Itu kita tak boleh campur walaupun satu zarah. Itu kunci dia ialah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan daya upaya Tuhan. Kita tak boleh campur urusan akhirat walaupun satu zarah. Itu adalah kerja Tuhan. Apa yang kita boleh rasai dan terima adalah waktu ini dan saat ini. Dan ketika ini kita kena buat baik. Kita kena rasai Tuhan tu maha kasih sayang. Dan kita kena rasa damai dan tenang. Jadi kalau awak tengok awan tu berubah, ada hitam, ada putih, ada kelabu, ada bulat, ada panjang. Tengok daun pula berubah, ada kecil, ada besar, ada kering, ada jatuh, batang-batang pokok. Dan tengok anak kita pun berubah. Kejap perangai macam tu, kejap perangai macam ni. Jadi tak ada kebosanan dan tak ada rasa jemu. Kerana kita menikmati. Jadi itulah syurga. Kat syurga kan semua benda berubah. Semua benda tu tak sama. Tengok awan pun berubah, sangat nikmat. Tengok perangai anak kita pun berubah. Tengok daun pun berubah-ubah. Itulah syurga. Kesyukuran dan kenikmatan dan kembalikan kepada Tuhan. Awak nak cari syurga mana lagi? Nikmati dan rasai keseronokan hari ini. Sebab itulah Quran tu Tuhan sebut jelas tu ya. Sesungguhnya syurga itu seluas langit dan bumi. Ya, jadi awak pergi, kalau awak stres, awak pergi keluar rumah, brisk walk, ya, tengok langit luas terbentang, nikmati kaki langit, nikmati awan, nikmati matahari jatuh. Ya, kemudian tengok pula bumi, gunung, ganang, bukit-bukit, highway, sayup mata memandang, sejauh mata memandang. Itulah syurga. Seluas langit, ketenangan, dan seluas bumi dan kesyukuran. Awak nak cari syurga mana lagi? Kenikmatan dan kesyukuran yang dikembalikan kepada Tuhan.
Syurga akhirat tu Tuhan punya kerja. Nikmati hari ini dan nikmati saat ini. Nikmati ketika ini. Dan sorry to say, orang yang depression, yang anxiety, yang schizophrenia, OCD, sometimes kita lupa untuk menikmati alam ini. Dan kita lupa untuk bersahabat dengan alam, memaafkan diri kita, memaafkan orang lain, berdamai dengan takdir kita, masa lepas kita. So, kita kena cari balik tu. Kita kena menikmati balik. Okey, jelas kan? Okey, jadi kita dah faham tadi, ya, iaitu kita kena sejahterakan diri kita dalam bentuk pemikiran kita dan kita kena sedar bahawa hidup ni adalah anugerah. Sebab itu, sorry to say, kita kena faham betul-betul ni. Dan ramai orang tak faham ni. Ya? Ramai orang tak faham bahawa kehidupan ini adalah anugerah. Kehidupan ni adalah kurniaan. Kehidupan ni adalah kasih sayang Tuhan. Tuhan mencipta alam ni dengan kasih sayang. Untuk kita menikmati dengan penuh kasih sayang. Untuk orang yang Tuhan sayang. Dan kehidupan ni adalah syurga dunia, anugerahnya. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini keindahan. Hidup ini menikmati. Hidup ini kasih sayang. Hidup ini kurniaan. Kita kena faham tu. Baru kita dapat semua benda tu. Sebab masih ramai orang yang masih percaya hidup ini adalah ujian, hidup ini bala bencana, hidup ini susah, hidup ini kifarah. Boleh, tak salah. Awak nak anggap hidup ni ujian, hidup ni bala bencana, hidup ni kifarah, hidup ni susah, hidup ni neraka. Boleh, tapi itulah yang awak dapat. Itulah yang awak rasa. Dan itulah yang akan datang pada diri awak berdasarkan apa pemikiran dan perasaan kita. Jadi bila kita ubah pemikiran kita dengan ilmu dan pengetahuan, automatik kita akan ubah perasaan kita dan behavior dan fisiologi kita akan berubah dan apa yang kita perolehi dalam kehidupan kita ni berubah. Sebab tu ubah pemikiran kita, ubah perasaan kita. Dan sebab tu kalau awak nak sihat, awak nak tenang, awak nak berjaya, yang pertama awak kena upgradekan pemikiran kita. Baru upgradekan perasaan kita dan upgradekan tingkah laku kita. Tingkatkan standard kita. Tingkatkan makam diri kita. Jangan tunggu orang lain naikkan makam kita, standard kita. Kita sendiri kena tingkatkan standard diri kita. Apa yang kita perolehi dalam kehidupan, apa yang kita dapat dalam kehidupan adalah berdasarkan standard kita. Jika standard kita rendah, kita selalu cakap benda-benda negatif, kita selalu sabotaj diri, kita rasa diri kita tak berguna, diri kita teruk, masa lepas kita negatif, orang semua jahat, itu yang kita dapat hari-hari, itu yang kita tarik. Frekuensi yang sama akan menarik frekuensi yang sama. Frekuensi yang rendah mustahil menarik frekuensi yang tinggi. Frekuensi yang rendah akan menarik frekuensi yang rendah juga. Orang yang sifat dia rendah, pemikiran dia rendah, pemikiran negatif akan menarik berbagai-bagai perkara negatif. Perkara yang baik, yang positif tak akan dapat boleh masuk. Kerana tak sama dengan frekuensi diri kita, dengan standard diri kita. Please naikkan standard kita, naikkan makam diri kita, naikkan jiwa kita ke tempat yang mulia, ke tempat yang baik. Jangan tunggu orang, kita sendiri kena buat. Untuk naikkan itu, naikkan pemikiran kita. Naikkan kita punya pengetahuan kita. Pengetahuan kita, pilih pemikiran yang bagus, tenangkan pemikiran kita, happy life, nikmati kehidupan, perasaan kita tenang, happy, seronok, tingkah laku kita pun menolong, bantu orang lain, seronok. Jadi barulah kita dapat kebaikan dalam dunia ini. Sebab itu, sebenarnya apa yang berlaku pada kita ini sebenarnya bukan salah alam, bukan salah Tuhan, tapi salah diri kita sendiri. Sebab tu kita kena perbetulkan diri kita. Sebab tu Tuhan sebut jelas dalam Al-Quran tu. Ya, Tuhan kata, sesungguhnya aku Allah tidak pernah menganiayai hamba-Ku walaupun satu zarah, tetapi mereka sendiri yang menganiayai diri mereka sendiri. Surah Yunus tu. Jadi kita mula menganiayai diri kita dalam pemikiran kita lah. Bila kita banyak fikir negatif, fikir buruk, kita rendahkan frekuensi diri kita. Jadi apa yang kita dapat tu buruk. Ya. Sebab itu kita kena, dan Tuhan sebut lagi lah Al-Quran, ya. Tuhan sebut sesungguhnya Allah tidak akan ubah apa yang ada dalam diri kita. Sesungguhnya Allah tidak akan ubah keadaan diri kita, melainkan diri kita sendiri mengubah apa yang ada dalam diri kita. Allah tak akan ubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.
Jadi kaum ni jangan tengok China, India masalah tu. Kaum tu adalah jasad kita ni, diri kita. Jadi kalau pemikiran kita negatif, perasaan kita negatif, so kita akan dapat banyak benda negatif. Jadi kalau pemikiran kita positif, kita tenang, kita seronok, kita happy, kita memuji alam, kita bersahabat dengan alam, kita buat baik dengan orang, kita akan dapat banyak kebaikan. Sebab itu, langkah yang paling mudah untuk dapat kebaikan dan tarik kebaikan ialah tingkatkan standard kita. Dan tingkatkan standard kita ialah tingkatkan pemikiran kita. Ya. Dan contoh yang paling mudah ialah jika kita menganggap hidup ini adalah ujian, hidup ni kifarah. Orang Islam satu cakap begitu. Tak betul tu. Hidup ini neraka, hidup ini susah. Dalam akhirat esok baru masuk syurga. Hidup di dunia ini adalah tempat untuk bersusah payah, tempat untuk sengsara. Di akhirat baru tempat untuk bersenang lenang. Itu tak betul tu. Tapi kalau awak cakap begitu, pulang ke awak lah. Tapi awak akan dapat apa yang awak percaya itu. Hidup ini kurniaan, hidup ini anugerah. Jadi kita kena yakin bahawa hidup ini anugerah, hidup ini kurniaan, hidup ini penuhkan kasih sayang. Dan hidup ini adalah penuh dengan kenikmatan. Sebelum kita lahir kat dunia ini, Tuhan telah tanam pokok. Tuhan telah alirkan air laut, air sungai. Tuhan telah tanamkan bunga-bunga. Tuhan telah hiaskan langit dengan bulan dan bintang. Dan Tuhan telah beri kita oksigen. Dan kita lahir, benda tu dah tersedia dah, keindahan tu. Tugas kita menikmati dan mensyukuri. Menikmati dan mensyukuri. Kalau kita tak menikmati dan mensyukuri, mesej ciptaan Tuhan itu tak tercapai tu. Ya, dia maha kasih sayang. Jadi kalau awak masih percaya hidup ni ujian, hidup ni bencana, hidup ni kesusahan, awak akan dapat apa yang awak dapat tu. Tapi sampailah awak faham, Tuhan memahamkan bahawa hidup ni anugerah, hidup ni kurniaan, hidup ni untuk menikmati. Barulah ujian dan masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Sebab awak dah faham. Sebab Tuhan nak bagi awak faham. Keburukan, kesengsaraan, musibah yang datang tu sebenarnya Tuhan nak bagi awak faham. Kalau awak faham bahawa hidup ni anugerah, automatik ujian, kesengsaraan, musibah, kifarah tu akan putus. Akan hilang. Sebab awak dah faham. Tapi kalau awak tak faham, benda tu akan datang lagi, akan datang lagi, akan datang lagi. Sebab Tuhan nak bagi kita faham. Sebab tu please, faham cepat-cepat. Jangan tak faham lama sangat. Nanti macam-macam benda-benda buruk berlaku pada kita. Ya? Jadi faham. Lepas faham rasai. Lepas rasai pulang kepada Tuhan. Dan hidup dengan menikmati dan mensyukuri. Sebab itu sorry to say lah orang-orang yang depression, orang-orang yang anxiety, schizophrenia, yang ada mental health, yang stres melampau, yang ada kisah silam negatif dalam kehidupan dia, mereka terperangkap dalam satu terowong gelap. Dan terowong gelap tu penuh dengan isu-isu negatif. Ya, saya, keluarga saya berpecah, hidup saya tak baik, semua orang jahat, saya rasa nak mati, nasib saya buruk. Jadi dia asyik ulang benda yang sama, berfikir benda yang sama, merasai benda yang sama, dia akan dapat benda-benda yang sama juga. Sebab tu Tuhan tak pernah menganiayai diri kita. Kita yang menganiayai diri kita sendiri. Sampailah kita menerima apa yang berlaku pada kita, kita reda apa yang berlaku pada kita rasai kasih sayang Tuhan, dan kita kembali kepada Tuhan, kita mula menikmati hidup, kita enjoy life, kita bersyukur, kita menikmati, baru standard kita meningkat, makam kita meningkat, pemikiran kita meningkat, perasaan kita meningkat, barulah kebaikan akan datang. Ya, tapi jangan paksa diri. Kita tak boleh paksa diri kita. Penyembuhan tak boleh dipaksa. Kepahaman pun tak boleh dipaksa. Kita hanya sentiasa memperbaiki diri, cari ilmu, merenung diri, dan kesembuhan tu Tuhan yang akan beri. Dia akan datang berserta dengan masa, sembuh dengan seiring masa. Okey, jelas kan? Sebab tu saya dulu ada satu kawan suka fikir negatif. Dia kata setiap bulan pasti ada satu benda buruk berlaku pada dia. Jadi bila masuk saja bulan baru, apalah benda buruk akan berlaku, apakah benda berlaku pun berlaku benda buruk. Kereta dia accident ke, wallet dia hilang ke, orang fitnah ke, masuk saja bulan baru, apa pula benda buruk yang berlaku. Pasti ada benda buruk yang berlaku. Rumah dia kena rompak lah sebagainya.
Sebab apa? Sebab dia suka berfikir negatif. Sebab itu sifir dunia ni mudah je. Sifir dunia ni ialah kita senyum pada dunia, dunia akan senyum pada kita. Kalau tak percaya, eksperimen ni, awak pergi pasar malam, awak pergi ke mall, jumpa siapa-siapa lah, Cina ke, India ke, Melayu ke, kanak-kanak ke, orang tua ke, awak senyum pada dia. Pasti dia senyum pada awak. Itu sifir dunia. Tapi kalau awak senyum pada dia, dia tak senyum pada awak, no problem. Lepas tu akan ada orang lain senyum pada awak. Jadi kalau awak masam pada dunia, awak memusuhi dunia, awak mendendami dunia, dunia akan mendendami kita. Dunia akan bermusuh dengan kita. Betulkan apa yang ada pada diri kita, maka seluruh alam semesta akan betul dan berbuat baik pada kita. Ya. Okey, itulah bagaimana kita menjaga kesihatan mental kita. Dan antara cara yang paling mudah, teknik dia ialah kita kena selalu cakap benda-benda yang positif pada diri kita. Sebab tu siapa yang ikut terapi I Love Myself kan, yang saya buat tu kan, itu bersyukur tu, itu terpilih tu. Tak semua orang tu. Ya. Okey, tapi bila kita dah faham, kita kena sampaikan pula pada orang lain supaya orang lain faham. Nanti dunia ni penuh dengan kesyukuran, dunia ni penuh dengan bunga-bunga. Jadi kita seronok duduk dalam dunia ini. Okey, dia contohnya begini sajalah ya. Okey, dalam kesihatan mental, ya, apabila kita ada banyak benda-benda negatif dalam kehidupan kita yang berlaku pada kita, contohnya kita kata keluarga kita bercerai, keluarga kita musnah, kita ada gangguan seksual, ataupun benda-benda buruk berlaku pada kita, kita dibuli, ataupun kalau orang yang PTSD, Post Traumatic Stress Disorder tu kan, dia selalu kata sama kecil dia tak seronok, dia ada alami sexual harassment, lekatan pada diri dia, dan benda tu bawa ke dewasa, awak hanya sedari saja, ya? Awak hanya perlu sebut begini saja. Saya sedar zaman kanak-kanak saya tak gembira. Saya sedar saya hilang keseronokan zaman kanak-kanak. Dan zaman kanak-kanak saya menakutkan, menyedihkan dan menjadikan trauma. Saya sedar. Sedari saja. Yang kedua, awak kena sebut terima. Aku terima zaman kanak-kanak aku teruk. Aku terima aku ada masalah depression. Aku terima aku ada anxiety. Aku terima aku ada depression. Aku terima aku stres. Aku terima. Sebut saja awak terima. Jangan lawan. Kalau awak lawan, nanti awak sakit tu. Tuhan beri untuk kita terima, untuk kita rasa. Sebab dia Maha memberi. Jadi terima, jangan lawan lagi. Itu takdir kita tu. Dah berlaku tu takdir tu. Takdir tak ada pilihan lain. Kita kena reda saja, kena terima saja. Tetap ada kebaikan dia. Ya, so terima. Jadi kalau awak sebut, aku tak nak depression ini, kenapa aku dapat depression? Aku tak mau sakit ini, kenapa aku sakit? Kenapa masa depan aku teruk? Lepas tu awak mula menyalahkan orang lain. Orang tu buat jahat dengan saya. Orang itu tak berguna. Saya akan doakan dia masuk neraka. Dia akan dapat kejahatan kepada perbuatan dia. Lepas tu awak putuskan silaturahim dengan semua orang. Awak hanya menyendiri duduk dekat bilik. So tak boleh tu ya. Sebab itu tidak menerima apa yang berlaku pada kita, kesannya 10 kali ganda lebih teruk daripada peristiwa tu. So terima. Awak kena terima. Stop berlawan, stop fighting. Nanti awak sakit nanti. Terima ya. Jadi cara nak terima ialah jangan mengeluh, jangan protes, jangan salahkan orang lain, dan jangan salahkan Tuhan. Nanti kalau teruk-teruk salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Sebab tu ada satu orang tu, dia banyak benda buruk berlaku pada dia. Dia rasa macam nak ambil Tuhan tu letak depan dia. Lepas tu buat tangan macam ni. Tuhan, saya dah beribadat, saya dah buat itu, dah buat ini, tapi kenapa nasib saya begini? Saya dah beribadat, saya buat itu, saya buat baik, tapi kenapa mereka buat saya begini? Kenapa keluarga saya begini? Kenapa saya sakit? Kenapa Tuhan? Okey, kalau start awak buat itu, awak sakit. Sebab awak tak menerimanya. Jadi kita kena terima semua benda buruk yang berlaku pada kita.
dengan ucapan menerima dulu. Sebut saja terima. Saya terima saya ada depression. Saya terima saya dapat anxiety. Saya terima waktu kecil saya gelap. Saya terima keadaan saya begini. Walaupun awak sebut terima tu tak ada rasa, just sebut saja. Dan tukar keluh kesah itu dengan kemarahan itu dengan bersyukur dan memuji. Jadi kalau awak bangun dari tidur, kenapalah aku hidup lagi? Kenapalah semua orang jahat? Sedar saja. Aku sedar aku berfikir negatif. Aku sedar aku marah kepada orang lain. Aku terima aku suka fikir negatif. Aku terima aku suka marah pada orang lain. Aku terima perasaan dendam ni. Terima. Ya. Jangan lawan, terima saja. Lepas dah sedari, dah terima, baru awak kena rasai. Ingat Tuhan cipta rasa sedih untuk kita rasa sedih. Jadi, rasalah sedih tu. Tuhan cipta menyesal untuk kita rasa menyesal. Rasalah menyesal tu. Tuhan cipta rasa marah untuk kita rasa marah. Rasalah marah tu. Sebab kalau awak tak rasa benda tu, awak denial, awak tak terima tu. Jadi kalau awak sedih, menangis apa puasnya, meraung, menjerit. Dan jika tak ada, awak tak boleh buat seorang, hati awak dah keras, dah beku, awak kena cari orang lain yang memahami untuk awak bercerita. Dan dia memahami, dia peluk awak, awak peluk dia, bercerita. Dan jika awak marah, tapi keadaan terkawal. Sebab kita kena rasa benda tu. Bila kita menangis, bila kita ceritakan, bila kita meraung, bila kita meluahkan kepada orang yang memahami, automatik kita akan rasa macam ada batu keluar daripada bau kita. Kita pun lega, fisiologi kita lebih relax, mata kita lebih jernih, muka kita lebih ceria. Dan barulah datang idea-idea murni bagaimana untuk kita keluar daripada permasalahan itu dan kembali dapat ketenangan. Nah, sebab tu dalam psychological, antara masalah yang menyebabkan berbagai depression, anxiety, skizofrenia ialah kita suka memendam. Dan akhirnya memendam tu jadi konflik, jadi krisis. Kita jadi pemarah, kita sensitif. Kita menangis tiba-tiba, kita menjerit, kita jauhkan diri pada orang lain. Kadang memendam tu makan dalam tu, dia sangat bahaya tu. Dan akhirnya awak boleh dapat berbagai masalah kesihatan mental. Jadi luahkan, menangis, luahkan, marah, luahkan kekesalan tu. Ingat tadi, Tuhan cipta sedih untuk kita merasa sedih, rasa sedih. Tuhan cipta kesal untuk kita rasa kesal, rasai kesal. Tuhan cipta dosa untuk kita buat dosa dan merasai berdosa, rasai berdosa. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti kita terperangkap dalam dunia gelap. Kita terperangkap dalam terowong gelap. Emosi kita, pemikiran kita, perasaan kita akan ditarik dalam terowong gelap. Akan ditarik dalam terowong gelap. Emosi kita makin teruk, perasaan kita makin teruk. Dan tingkah laku kita makin teruk. Dan akhirnya kita terperangkap dalam dunia gelap dan susah nak keluar. Itu terperangkap dalam traumatik, kebimbangan melampau, depression. Sebab tu bila kita luahkan, kita dapat kelegaan, nanti kita akan cepat dapat keluar. Okey, so lepas kita dah rasai, kita akan lepaskan perlahan-lahan benda tu. Lepaskan perlahan-lahan. Lepaskan perlahan-lahan paling baik ialah lepaskan pada Tuhan lah. Lepaskan pada orang lain, lepas tu lepaskan pada Tuhan, kembalikan pada Tuhan. Dan lepas yang sebenar-benarnya ialah jangan fikir, jangan fokus. Dan buat perkara yang kita happy, buat perkara yang kita gembira. Cari hobi baru, pergi terokai dunia, pergi naik gunung, pergi hiking, pergi cium bau pokok-pokok dan daun-daun, pergi bercinta, pergi mandi sungai, pergi belajar. Sibukkan diri awak, busykan diri awak, sibukkan, pergi belajar, buat assignment, sibukkan diri awak dengan benda-benda yang bermanfaat, yang awak happy, tapi jangan terlalu stres, just enjoy the process, nanti awak akan sembuh.
Kalau awak fikir, kenapa aku begini, kenapa jadi begini, kenapa dada aku debar-debar, kenapa debar-debar, letak tangan kat dada dia, duk, dada aku, jantung aku debar-debar, sebab apa ni? Dia rasa macam nak ambil jantung ni nak buang. Kalau awak fikir, awak takut, awak akan masuk dalam terowong gelap tu. Ya. Okey, aku terima tangan aku menggeletar. Aku sedar jantung aku debar-debar. Wahai Tuhan, aku terima jantung aku debar-debar. Aku terima, sebut aku terima. Kalau jantung awak debar-debar sangat tu, awak ambil tangan awak letak pada jantung tu, awak rasai, aku sedar jantung aku debar-debar. Ya Allah, aku terima jantung aku debar-debar. Aku terima, rasai halus, aku terima. Jangan lawan. Nanti lama-lama dia akan tenang, dia akan berdamai. Jangan lawan. Kalau awak lawan kemarahan, keresahan, kesedihan, traumatik tu, jantung debar-debar, tangan bergetar-getar tu, kalau awak lawan tu, awak lawan dengan diri awak sendiri. Awak lawan dengan pemikiran awak sendiri. Awak lawan dengan perasaan awak. Awak lawan dengan fisiologi awak. Lama-lama awak penat. Jangan lawan. Lawan yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Lawan penat. Lawan letih. Berdamai. Berdamai, terima. Dia terima, nanti dia tenang. Dia okey, dia sihat. Sebab Tuhan suruh kita berdamai. Bila berdamai nanti, kita akan dapat macam-macam mesej-mesej yang baik, ilmu-ilmu yang bermanfaat, kesedaran baru. Kita akan lebih menikmati kehidupan dan kita lebih menghargai kehidupan. Kita akan jadi diamond dan kita dapat tolong pula orang lain. So, setiap perkara itu pasti ada kebaikan. Semua perkara buruk datang beserta kebaikan. Dan semua perkara baik pun datang beserta keburukan. Setiap perkara buruk yang datang tu sebenarnya datang beserta kebaikan. Dan kebaikan tu hanya kita perolehi bila kita pandang dengan kasih sayang, tenang, kita berdamai. Ya? So, damaikan dengan diri kita sendirilah. Nanti hati kita tenang. Jangan lawan-lawan lagi lah. Okey, jadi bila kita lepaskan perlahan. Jadi kalau awak tak tahan sangat, jangan lawan, just terima saja. Dan kita boleh beri ucapan kita boleh praktis diri kita untuk ucapan penyerahan. Ya, ucapan penyerahan kita sebut 3 ayat saja. Ya, yang pertama, kalau Islam kita sebut bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, Nisa ya, kita sebut 3 ni. Ataupun kalau saya kadang tak suka sebut bahasa Arab ni. Yang penting kita faham, kita sebut bahasa Melayu saja. Yang pertama, dengan nama Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Rasai kasih sayang Tuhan. Tiada daya dan upaya aku walaupun satu zarah, melainkan daya dan upaya Tuhan. Daripada Tuhan, setiap sesuatu datang kepada Tuhan, kita kembalikan. Rasai la haula wala dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tu. Jadi kalau awak rasa bertubi-tubi datang sedih, bertubi-tubi pemikiran negatif datang, bertubi-tubi takut datang, awak menggeletar, awak takut, jangan lawan. Awak hanya berserah saja, total surrender. Jadi awak kata pada ni, ya, lepas awak buat sedari, terima, lepaskan tu, awak cakap, Tuhan, ya Allah, Tuhan yang mencipta perasaan takut, stres, dan Tuhan yang memberikan aku takut, dan Tuhan yang merasakan aku takut. Kepada Tuhan aku serahkan takut ini. Tak bergerak satu zarah, melainkan Tuhan yang menggerakkan. Awak rasa bimbang, wahai Tuhan, Engkau yang cipta bimbang, Engkau yang rasakan aku bimbang, maka kepada Engkau aku serahkan bimbang ni. Datang kembalikan kepada Tuhan, datang pulang kepada Tuhan. Rasai kita tiada daya dan upaya walaupun satu zarah, melainkan daya dan upaya Tuhan. Ya, dan serah balik kepada Tuhan, datang kembalikan. Dan akhirnya kita akan rasa lebih tenang, kita rasa lebih damai. Sebab tu dalam spiritual level, kerohanian level, dikata apabila kita meyakini ada satu kuasa yang maha agung, Tuhan yang maha kasih sayang, yang kita tertakluk kepada Tuhan, maka automatik jiwa kita akan tenang dan hidup kita akan lapang. Dan kita rasa macam baby dalam pelukan ibu tu. Rasa macam baby dalam perut ibu tu. Tenang, nyaman. Sebab Tuhan ni maha berkuasa. Tuhan ini maha dekat. Dan Tuhan ini maha mengurus. Dan Tuhan tak pernah salah urus. Jadi yakinlah dengan kekuasaan dan kasih sayang Tuhan. Okay.
Sekejap bateri nak habis. Okey, jadi kita kena praktis tu jadi contohnya masa kita duduk dalam perut ibu dalam perut ibu kita, Tuhan yang tumbuhkan, gerakkan kita punya nadi. Tuhan hidupkan jantung kita dalam perut ibu. Lepas Tuhan tumbuhkan tangan, tumbuhkan kepala. Tuhan yang beri kita makan melalui tali pusat. Tuhan telah besar, tumbuhkan mata kita. Dan Tuhan telah beri kita rasa untuk kita lahir. Akhirnya kita lahir ke dunia. Tuhan telah beri ilham kita untuk menangis, minta susu. Tuhan beri kita ilham bagaimana untuk buang air besar. Dan akhirnya kita merangkak, berjalan sampai besar panjang ni. Siapa yang uruskan? Tuhan yang uruskan. Dan Tuhan tak pernah salah urus. Dia maha berkuasa, dia maha dekat, dia maha kasih sayang, dia maha mengurus. Serah pada Tuhan untuk menguruskan. Total surrender. Nanti hati kita lebih tenang, hati kita lebih lapang, kerana ada kekuasaan yang maha besar dan kita berserah pada dia. Rasai buat selalu. Bagi orang yang dah ada distorsi yang teruk, mungkin agak susah untuk dapat dengan kadar segera tu. Jadi no problem, jangan paksa kesembuhan. Kesembuhan datang beserta masa. Masa adalah rahsia kesembuhan. Kesembuhan tu adalah rahsia masa. Kita hanya perlu praktis dan yakin dan santai. Jangan beratkan diri kita, dia akan sembuh. Datang sedih, datang marah. Wahai Tuhan, Engkau yang cipta sedih dan Engkau yang merasakan aku sedih. Aku tiada daya dan upaya lepas satu zarah. Maka kepada Engkau aku serahkan sedih ini. Kembalikan kepada Tuhan. Kemudian merendah diri. Wahai Tuhan, aku tiada daya dan upaya lepas satu zarah. Tak bergerak satu zarah melainkan kekuasaan Engkau. Bantulah aku, tolonglah aku, tenangkanlah aku. Kerana Engkau lah yang maha memberi tenang. Engkau lah yang mencipta tenang. Engkau lah yang memberi kita tenang. Dan jika datang ketenangan, kita kembalikan balik tenang tu pada Tuhan. Kembalikan semuanya pada Tuhan. Jadi, lama-lama kita akan makin relax dan kita makin tenang. Dan yakin Tuhan tu maha berkuasa. Tuhan tu maha kasih sayang. Tuhan tu maha dekat. Tuhan itu maha menyembuhkan. Dan Tuhan tu yang maha memahamkan. Okey, jelas kan? Okey, jadi kita jaga kesihatan mental kita sendirilah. Dan lepaskan pada Tuhan. Dan berdamai dengan takdir kita. Berdamai dengan masa lepas kita. Berdamai dengan masalah diri kita. Dan melepaskan yang paling kita kena praktis. Ingat tadi saya sebut, melepaskan tu ialah jangan fikir. Jangan fokus kepada negatif. Naikkan pemikiran kita. Naikkan makam kita. Fokus kepada perkara yang positif. Fokus kepada perkara yang happy. Jadi kalau awak tak suka Ali, jangan asyik fikir Ali. Jangan asyik marah Ali. Jangan asyik menyampah pada Ali. Nanti awak sakit nanti. So pergi cari orang lain yang menghargai diri awak. Yang sayang diri awak. Berbual dengan dia. Sembang dengan dia. Nanti awak akan sihat. Pergi cari hobi baru. Terokai dunia. Nanti awak akan okey. Dunia ni luas. Alam ni luas. Kasih sayang Tuhan itu ada di mana-mana saja. Kita nak sedari dan cari dan sedari saja. Dan kalau kita faham tak perlu cari pun. Dia dah ada tersedia dah. Kita hanya perlu syukuri dan nikmati saja. Ya. Okey, nanti kita akan makin sembuh perlahan-lahan. Okey, jelaskan? Okey, sambil itu kita juga boleh buat teknik pernafasan ya. Jika kita rasa kita dapat kontrol diri kita, teknik pernafasan yang paling mudah ialah kita buat pernafasan relax ya. Duduk ya. Tarik nafas melalui hidung. Lepaskan nafas melalui hidung dan kosongkan pemikiran, rasai nafas keluar masuk melalui hidung. Ataupun kita boleh buat teknik pernafasan relax. Kedua itu iaitu tarik nafas melalui hidung dan lepaskan nafas melalui mulut. Itu lebih cepat sikit untuk pemikiran kita alfa dan kita tak fokus banyak benda yang negatif. Lepas tu bergerak. Pergi buat benda kita happy. Tengok langit, tengok bukit, brisk walk, sembang dengan orang kita happy, pergi melukis, pergi drawing, buat benda kita happy. Okey? Okey, mari kita buat sikit selama 1 minit ya. Ini teknik ni dia lebih cepat. Okey. Okey, kita buat pernafasan relax kedua ya. Pernafasan relax fitrah ataupun pernafasan relax asas. Tarik nafas melalui hidung dan lepas nafas melalui mulut.
seperti orang bersiul. Tapi masa tarik nafas ni bau dada jangan terangkat. Biasa je. Normal, pernafasan normal, pernafasan fitrah, pernafasan asas, macam bernafas biasa saja. Cuma masa tarik nafas tu rasai udara masuk dalam paru-paru kita segar, nikmat. Selepas nafas melalui mulut, perlahan-lahan rasai nafas tu keluar, rasai kelembutan nafas kat bibir kita. Tapi bau tak angkat, relax, steady, normal. Fitrah, asas saja. Dan rasai nafas tu keluar, tangan kita, kaki kita relax, tenang. Semua masalah kita keluar, ketegangan badan kita semakin kendur, relax. Dah tarik lagi nafas, lepaskan. Dan kosongkan pemikiran. Okey, boleh kita buat Okey, duduklah keadaannya relax. Yang penting tulang belakang kena straight. Tulang belakang kena straight ni tak kisahlah awak baring ke, awak duduk atas sofa ke, duduk atas sofa malas ke, no problem. Tapi yang penting tulang kena straight. Kalau baring, tulang straight. Kalau duduk, tulang straight. Kalau duduk atas kursi malas tu pun tulang straight. No problem. Okey. Okey, duduk dengan relax. Okey, tarik nafas melalui hidung. Lepaskan oleh mulut. Okey, buat sama-sama. Tarik melalui hidung. Lepaskan balik mulut perlahan-lahan. Okey. Teruskan. Jangan bernafas dengan paksa. Bernafas ikut nature. Ikut nature. Dan awak tak perlu ajar badan awak bernafas. Badan awak akan bernafas dengan sendirinya. Okey, teruskan. Teruskan ikut kata-kata saya. Ya. Okey, tarik nafas dengan hidung. Okey, sampai dalam. Rasai paru-paru kita penuh dengan nafas. Ikut masa sendiri. Dan lepaskan nafas melalui mulut kita. Lembut, perlahan-lahan. Dan rasai nafas keluar melalui bibir kita. Dan urat saraf kita tenang, relax. Dan kurangkan ketegangan badan. Dan terus lagi tarik nafas. Dan lepaskan. Hanya fokus kepada hidung. Rasai udara masuk melalui hidung. Tenang. Dan rasai udara keluar melalui mulut. Rasai nikmat. Santai. Ikut rhythm yang normal. Ikut rhythm badan kita. Jangan paksa bernafas. Santai. Dan biar badan kita bernafas dengan sendirinya. Badan kita tahulah bernafas. Okey. Kita hanya follow rhythm badan kita. Rhythm fisiologi kita. Dan kita di atas pernafasan kita. Hanya rasai dan nikmati dan perhatikan nafas kita. Dan kosongkan pemikiran. Tarik nafas melalui hidung. Dan rasai nafas sepenuh. Dan lepaskan perlahan-lahan melalui mulut. Rasai segar, santai, relax sampai ke hujung jari, hujung kaki. Lembutkan badan. Bau jangan angkat. Buat pernafasan normal. Hanya sedari nafas saja. Okey, teruskan. Okey. Okey, teruskan. Okey, dan jika awak selesa pejam mata, awak boleh pejam mata dan rasai relax dan tenang. Okey, tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan melalui mulut. Sampai habis. Ya. Okey, jika telah bersedia, boleh buka mata perlahan-lahan. Relax. Okey. Jadi, ini adalah teknik pernafasan asas ataupun pernafasan fitrah. Jadi, dia akan kosongkan pemikiran kita. Awak lebih relax. Awak lebih tenang. Lepas tu, pergi berjalan. Nikmati kehidupan. Tengok pokok bunga. Ya. Dan siapa yang ada masalah tidur malam, insomnia, masa baring badan tu, malam-malam tu awak baring, tutup lampu dan baring, tegakkan badan awak. Tangan awak boleh letak kat dada, boleh letak kat perut ataupun pun sahaja. Dan awak hanya tarik nafas melalui hidung secara fitrah, normal, relax dan lepaskan nafas melalui mulut.
Nanti awak rasa pemikiran awak, overthinking tu akan berkurangan. Ya, lepas tu sampailah awak rasa relax, enjoy, pejam mata, hayati nafas normal dan awak akan tertidur dengan lebih mudah. Cara untuk mengawal pemikiran dengan cara paling mudah ialah fokus kepada pernafasan kita. Apabila pernafasan difokuskan ataupun pemikiran ditugaskan fokus kepada pernafasan, maka pemikiran tak akan lagi fokus kepada masalah keluarga, assignment, kerja, dan awak akan lebih tenang dan kesihatan mental kita akan lebih baik. Okey? So kalau ikut banyak lagi teknik yang saya nak bagi, tapi sebab masa pun terhad dan mungkin banyak yang ada soalan, kita akan buka persoalan. Okey, untuk teknik pernafasan ini, bagi yang kita boleh buat bila-bila masa saja kita happy dan kita tenang. Tapi bagi orang yang ada depression, yang anxiety, yang ada mental illness, dia kena buat at least sejam sekali. Sejam sekali, ambil masa dalam 2 hingga 5 minit buat. Sejam sekali, ambil masa 2-5 minit buat. Supaya pemikiran kita dilatih, jangan overthinking tu. Dan sebenarnya lepas kita buat teknik pernafasan relax tu, kita kena sambung terus dengan tafakur hening tu. So lagi bagus. Cuma saya tak sempat nak cerita tafakur hening punya teknik tu, tapi buat pernafasan tu pun dah cukup dah ya. Cuma tafakur hening tu dia lebih damai lah ya. Okey. Jadi saya serah balik kepada moderator jika ada soalan. Okay, thank you so much, Prof. Saya rasa saya sendiri pun banyak menimba ilmu yang Prof kongsikan dan saya rasa banyak juga yang saya perlu sama-sama untuk improve diri sendiri, untuk lebih positif. Terutamanya tekanan di tempat kerja. Kadang-kadang tempat kerja tu tekanan bukan daripada bos, tapi bahkan sekerja. Sometimes kita ada peer pressure kan. Okay, student ada soalan tak? Sebab saya tengok kat dalam ni so far belum ada soalan. Ni peluang keemasan ni nak tanya Prof Mas ni. Kita ada setengah jam lagi. Ada siapa nak tanya apa-apa? Okay, Prof ada satu. Macam mana cara untuk mengawal emosi dengan cara betul ketika berasa marah, penat, stres dan lain-lain agar tidak termahu melibatkan orang lain? Kadang-kadang saya perasankan ada setengah yang bila dia tengah marah, emosi, dia ada physical action. Dia baling barang, dia pukul. Ada kenalan saya tu, anak dia tengah marah, baling handphone. Kan, sebab dia nak lepas geram. Dia marah orang lain tapi dia tak boleh nak control. Komen Prof tentang hal ni? Okey, satu permasalahan diri kita ialah kita cepat marah. Cepat marah tu sebenarnya datang daripada pemikiran kita. Kita banyak overthinking, kita banyak fikir negatif, kita tak dapat lihat kebaikan, kita tak boleh berdamaikan diri kita, ya. So kita marah. Jadi kalau kita nak marah, marahlah. Jangan pendam-pendam, nanti ada konflik. Cuma marah keadaan terkawal. Marah dengan kasih sayang. Macam anak kita lah ya. Dia buat kasar-kasar, dia bergaduh ataupun dia buat benda yang berbahaya. So kita rasa marah. Jadi kita kena marah. Tapi marah dengan kasih sayang, marah dengan kebaikan. Cuma yang paling baik jangan marah waktu kita marah. Marah selepas kita hilang marah, tapi marah. jadi dia lebih baik. Okey, sebab itu kita biasanya tak boleh kawal marah sebab marah tu telah menguasai diri kita. Maka marah di atas, kita di bawah. Dan masa ni pemikiran kita tak rasional, perasaan kita tak rasional, tingkah laku kita pun tak rasional. Sebab itu sebenarnya bila kita lihat orang tu marah, dia menjerit, dia meraung, dia maki hamun, dia mencarut, dia baling barang, sebenarnya kita tak boleh marah dia. Tapi kita kena pandang dengan kasihan, simpati, memahami. Sebab orang yang sedang marah ni sebenarnya jiwa dia tak tenang tu, dia sedang sakit tu, dia tak keruan tu, kesengsaraan tu tak terkata tu. Dia rusing, dia marah, dia stres, dia mengamuk, dia maki hamun, dia cakap benda-benda yang negatif, nafas dia pun cungak-cungak, tangan dia pun bergetar-getar, cakap sambil tercungak-cungak sambil marah.
dia dalam keadaan kesengsaraan dan kesakitan, tak boleh kawal marah, jiwa dia pun tak tenang, rasa nak menjerit, rasa macam-macam benda negatif. Jadi bila orang tengah marah, kita jangan marah dia. Kita kena kasihan sebab dia dalam keadaan yang sangat tak selesa tu. Ataupun disebut dia dalam neraka dunia tu. Kan neraka tu, api kemarahan tu, api itu menjulang di dada mereka kan. Itu antara neraka dunia tu kemarahan lah tu. Sebab itu caranya biasanya kalau orang tengah marah ni, kita jangan lawan. Bila kita lawan ataupun kita cakap negatif, nanti kemarahan dia lagi teruk, perasaan emosi dia lagi teruk, nanti dia lagi dalam kemarahan. Sebab tu kalau orang tengah marah, kita cuba bertenang, kita relax, kita jauhkan diri dulu. Bila dia tenang nanti baru kita cakap yang baik-baik, kita bagi tahu kesilapan dia, baru dia dapat terima, baru keadaan tu lagi harmoni. Kalau dia marah, dia menjerit, kita pun marah menjerit, dia baling barang, kita pun baling barang, so tak ada beza lah kita dengan dia. Dua-dua dalam neraka. Kesian. Jadi kalau seorang dalam neraka, seorang kena duduk di syurga. Kalau seorang tengah marah jadi api, seorang lagi kita jadi air yang turun dari gunung, yang dingin, yang menyejukkan, memadamkan api, akhirnya timbul ketenangan dan kedamaian. Dan so kita kena pandang orang yang sedang marah, yang tak keruan, yang dalam kesengsaraan emosi itu dengan penuh kasih sayang, empati, dan kita kena tenangkan dia. Okey? Dan orang yang sedang marah pula, please, waktu marah, kita kena cuba cepat-cepat sedar kita sedang marah. Jangan biar marah menguasai kita. Jadi cara paling mudah, bila kita marah, kita sedar saja. Sekarang aku sedar aku sedang marah. Sebut yang saja tadi. Kita tahu, aku tengah marah ni. Aku tengah marah ni. Jadi kalau awak sedar, awak sedang marah, sebut saja. Sekarang aku sedar aku sedang marah. Dan awak rasa awak tak ada kontrol diri awak. Awak cakap pada diri awak sendiri. Aku sedar aku tak boleh kontrol marah aku. Aku sedar aku tak boleh kawal percakapan aku. Aku sedar aku dikuasai marah. Sebut saja. Bila awak sebut saja aku sedar, automatik awak dapat kawal. Automatik awak di atas kemarahan. Dan benda tu akan dapat dikawal perlahan-lahan. Ya. Lepas tu terima sajalah. Aku terima perasaan aku marah. Aku terima aku tak dapat kawal emosi. Masa tu kalau awak dah dapat terima benda tu, automatik awak akan jadi sejuk lah. Automatik awak akan tenang, automatik keadaan akan terkawal. Okey? Jelas kan? Okey, lepas tu buatlah teknik-teknik untuk mengawal marah. Teknik pertama untuk mengawal marah ialah awak hanya perlu diam saja. Bila awak dah sedar awak sedang marah, awak sedar awak tak boleh kawal marah, awak perlu diam saja, jangan bercakap. Sebab orang yang sedang marah ini, kalau mereka cakap, sangat pedih, sangat menyakitkan hati sebab mereka tak sedar apa mereka cakap tu. Kalau suami marah isteri, perempuan tak guna, perempuan jahat, aku kutip engkau daripada tong sampah, tak sedar diri. Jadi, banyak hati akan terluka tu sebab dia marah. Kalau perempuan pula sedang marah, abang tak guna, jahat, ceraikan saya. Tu kalau perempuan. Jadi kita nak ceraikan tak? Tak, sebab dia sedang marah. Sebab tu cakap-cakap orang marah ni tak boleh ambil hati. Sebab dia cakap dalam keadaan tak sedar, dia cakap dengan amarah. Kalau kita ambil hati, nanti hubungan konflik berlaku dan keadaan hidup kita pun tak tenang. Dan orang yang sedang marah pula, kena sedarlah. Jangan marah dan diam, jangan bercakap. Sebab kalau awak bercakap, nanti banyak masuklah hati, masuklah pemikiran, jadi memori-memori buruk, hubungan makin renggang dan melukakan hati ramai orang. Sebab tu diam, jangan bercakap waktu marah. Dan untuk kawalnya tu, lepas diam awak kena senyum saja. Ya, susah nak buat, tapi awak kena praktis. Nak marah saja ataupun stres ataupun sedih ataupun sentap, tersinggung, diam dan senyum. Sebab bila kita senyum, automatik kita hantar isyarat kepada reseptor dekat pemikiran kita, dekat muka kita ni, dan hantar isyarat kepada otak kita bahawa I am under control. Saya masih dapat kawal diri saya. Saya dapat kawal pemikiran kita. Kekal senyum. Sebab
Kalau awak marah, biasanya muka awak ketat. Kan? Tangan awak genggam, telinga awak marah, badan awak menggeletar. Itu awak baling barang, awak pukul, awak tumbuk, darah awak pun naik. Senyum dah hilang tu. Sebab tu kalau nak marah, diam dan kawal senyum. Automatik awak akan hantar reseptor ke muka dan otak bahawa I am under control. Lepas tu awak akan dapat lihat banyak kebaikan dan hikmah dalam peristiwa tu. Sebab tu dalam hidup ni kita kena praktis senyum. Ya. Dipanggil senyum 3 second. Senyum 5 second, senyum 10 second dan senyum 15 second. Okey, stres macam mana pun, marah macam mana pun, bimbang macam mana pun, anxiety macam mana pun, panic attack macam mana pun, kita kena praktis senyum. Okey, mari kita buat sama-sama. Senyum ni, awak jangan senyum buat-buat. Awak kena senyum nature daripada hati kita. Dan untuk senyum nature daripada hati, awak kena paling mudah bayangkan diri awak sedang tersenyum pada diri awak sendiri. Boleh tak bayang diri sendiri sedang tersenyum pada awak? Awak kena bayangkan. Nanti awak akan tersenyum dengan sendirinya. Okey, mari kita buat. Senyum 3 second. Senyum 5 second. Senyum 10 second. Senyum 15 second. Tarik nafas. Okey, apa awak rasa? Ya. Jadi bila kita bayangkan wajah kita sedang senyum, maksudnya kita masih boleh mengawal diri kita. Rasa tak tadi bila awak senyum, awak bayangkan diri awak sedang tersenyum pada awak rasa kelakar dan senyum awak semakin lebar. Maksudnya kemarahan tu semua hilang. Dan awak relax. Sebab itu diam, senyum. Dan dalam kehidupan kita, awak tengah stres buat kerja ke, kawan awak kata awak ke, awak sentap ke, duduk, diam, praktis senyum. Senyum 3 second, senyum 5 second, senyum 7 second, senyum 15 second, awak rasa tenang nanti. Dan bayangkan wajah awak sedang tersenyum pada awak. Okey, jelas kan? Okey, jadi kawal marah dan kawal marah, lama-lama awak akan dapat mengawal diri awak dan awak boleh kontrol diri awak sendiri. Sebab jika tak boleh kawal diri tu, sangat bahaya tu. Ada satu kes di Sabak Benam tu, seorang perempuan tu dia ada masalah kekeluargaan dia ada masalah dengan suami dia, hidup dia pun susah, dia suka pemarah. Jadi bila marah saja, dia suka pukul anak dia. Dia marah saja dia pukul anak dia. Dia cubit anak dia, dia lempang anak dia, dia baling anak dia. Dan masa tu dia buat tak sedar. Bila dia sedar-sedar, anak dia dah berdarah mulut. Lepas tu dia menangis. Kenapa dia buat anak dia? Kenapa dia buat anak dia? Tapi dia tak sedar. Lepas tu bila dia marah lagi, dia pukul, dia lempang, dia baling atas katil. Dia tak sedar lepas tu dia buat tu sebab dia tengah marah. Sampailah satu ketika bila dia sedar, anak dia dah mati dah. Dan dia didakwa atas tuduhan penderaan dan membunuh. Tapi dia menangis sebab anak tu dia sayang. Tapi dia memukul dan mendera anak dia tanpa sedar. Sebab dia tak boleh kawal emosi dia. Sebab tu sangat bahaya perbuatan waktu kita marah. Jadi jangan marah menguasai kita. Kita kena menguasai marah. Kita kena berada di atas diri kita, di atas marah. Dengan cara ialah bayangkan diri kita tersenyum dan diam dan kontrol senyum. Ada teknik yang lain lah ya. Kita juga boleh mengawal marah dengan teknik pernafasan 10-0. Teknik 10-0 kalau awak nak marah. Ya. Okey, mari kita buat teknik 10-0. Awak hanya sebut saja. Dia boleh juga marah, sedih, sentap, rasa trauma. Okey, cakap pada diri kita. Apabila saya kira 10-0 sampai saja kosong, semua marah, sedih itu akan hilang beserta kosong. Kosong kan kosong? Okey. So bayangkan perasaan yang menyebabkan awak marah, perasaan awak sedih, perasaan peristiwa menyebabkan awak stres. Okey. Sebutlah hati sampai kosong, perasaan dia semua hilang. Kita tarik nafas.
Melalui hidung, tahan dekat dada. Okey. Dan kira dalam hati 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai kat kosong, hembus nafas perlahan melalui mulut dengan kiraan kosong. Sebut kosong. Melalui mulut. Dan rasai relax tangan, ketegangan semua relax, kendur, selesa, dan lepaskan semua emosi tu. Automatik marah sentap tu hilang. Tapi tak boleh buat sekali. Sekali tak jadi. Dia kena buat 3 kali. Baru dia kuat. 3 adalah kesempurnaan. Macam ambil air semayang tu 3 kali. 1 adalah permulaan. 2 adalah mengindahkan, memasang-masangkan. 3 kesempurnaan. 3 adalah kelengkapan. 3 adalah tindakan. Sebab tu kita kena buat 3 kali. Okey, lagi sekali. Okey, sebutlah. Okey, bayangkan benda yang kita tak suka, marah, dan niatkan sampai kosong, perasaan ni akan hilang. Tarik nafas. Kiralah hati. Hembuskan melalui mulut perlahan dengan niat kosong. Sebutlah hati kosong. Rasai nafas keluar melalui mulut. Rasa bahu kita, badan kita relax, tenang. Dan pemikiran kita berkosong. Semua emosi tu makin hilang, makin hilang. Hilang peserta kosong. Okey, lagi sekali. Tarik nafas. Tahan dan buat kiraan 10 sampai kosong. 10, 9, 8 dengan niat sampai kosong. Semua emosi, amarah, sentap sedih tu akan hilang beserta dengan kosong. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan nafas perlahan melalui mulut. Dan sebutlah hati kosong. Rasai bau kita lembut, tangan kita lapang, dan badan kita kendur, dan pemikiran kita kosong. Rasai fisiologi relax, damai, kosong. Okey ya. So automatik marah, sentap, sedih tu hilang. Okey, jadi bila dah hilang, awak jangan cari. Awak cari jumpa balik dia dalam pemikiran. Benda tu dalam pemikiran. Jadi awak bangun, pergi jalan-jalan, pergi minum kopi, brisk walk, tengok matahari, tengok awan, bersembang dengan anak, tengok keletah anak, tengok perangai dia, tengok pergaulan dia, tengok percakapan dia, happy. Benda tu tak pernah statik tu, berubah tu. Sugar tu berubah-ubah. Kat dunia ni dah ada dah. Nikmati. Ya. Perubahan. Nikmati 15 detik tu. Jadi automatik awak akan melepaskan benda-benda negatif sebab awak dah enjoy life dengan benda yang baru. Ya, jelas kan? Jadi boleh praktis lah ya. Okay, satu lagi dulu, saya ada satu klien. Ya, dia lelaki tapi dia bukan biasa-biasa. Dia eksekutif dekat Toyota, eksekutif dekat Honda. Orang besar juga itu ya. Graduan universiti juga. Tapi dia ada masalah depression anxiety. Dan dia, sebab punca dia ialah semasa dia tingkatan 2 tu, mak ayah dia bercerai. Bila mak ayah dia bercerai, dia sedih, dia nak mak ayah dia berkahwin semula tapi tak dapat. Lepas tu bapak dia kahwin lain, mak dia kahwin lain. Dia hidup dengan mak dia, dia dapat anak bapak tiri, dan mak dia pun dapat adik baru, beranak baru, dia pun dapat adik baru, bapak dia makin jauh. Dan mak dia sibuk dengan suami baru dan dengan anak baru. Dia rasa terpinggir. Dia pendam. Maksudnya bahaya pendam tu. Jangan pendam, awak kena meluahkan. Dan semasa dia stres tingkatan 4 tu, makin teruk dia tingkatan 5 tu, dia stres exam tu, dia rasa tak dia sayangi. Dia aliran sains, tiba-tiba dia bangun tidur, dia rasa sedih, sangat sayu, rasa tak berguna, air mata dia jatuh satu-satu. Dia tak tahu kenapa dia sedih. Dia tak tahu kenapa air mata dia jatuh. Hati dia makin sebab, masa kosong, rasa tak berguna. Sejak tu dapat depression. Sebab tu saya kata luahkan, menangis, meraung, ceritakan, jangan simpan. Dia akan meletup dan dia akan makan dalam diri kita. Okey, jelaskan? Tapi dia tetap pergi matrikulasi, dapat cemerlang. Dia tetap pergi universiti dan akhirnya dapat kelulusan yang bagus walaupun ada masalah depression. Sebab mereka manusia biasa.
Mereka hanya terpaksa struggle dengan masalah dia, ya. Dan dia jumpa saya, dia kata dia rasa nak mati, dia rasa tak nak hidup. Dan walaupun dia pergi kerja, tapi pergi kerja duduk dalam bilik. Pergi kerja, balik rumah duduk bilik. Dia tak ada buat benda-benda lain dalam kehidupan dia. Tapi prestasi kerja dia tak bagus. Sebab tu dia makin murung, sebab dia tak melepaskan, dia tak menikmati kehidupan. Dan dia kata kat saya, dia nak pergi Langkawi, bercuti kat Langkawi. Dia nak mati, nak bunuh diri. Dia dah planning dah. Dia pergi Langkawi, dia nak mandi laut sepuasnya, dia nak beli coklat, nak makan coklat, dia nak cable car. Ya, dia nak sewa kereta, dia nak round satu Langkawi, mandi laut, makan coklat banyak-banyak. Lepas tu dia nak pergi ke hotel. Dia dah bawa tali, dia nak gantung dekat kipas, dia nak bunuh diri dia. Dan dia kata kat saya, kalau keluar berita dekat TV, ada orang mati kat Langkawi tu, saya, dia kata. Dan saya tengok berita tu keluar, tak keluar pun. Tak ada. Ya, saya pun sibuk. Lepas tu saya WhatsApp dia, dia kata dia dah okey. Jadi saya tanya awak, kenapa dia tak jadi bunuh diri dekat Langkawi? Kalau awak bijak, awak mesti tahu. Sebab bila dia pergi ke Langkawi, dia naik cable car, dia mandi laut, dia makan coklat, hidup dia seronok, hidup dia happy. Maka perasaan bunuh diri tu hilang dengan sendirinya. Sebab dia menikmati kehidupan. Sebab tu siapa yang depress, ya, pergi happy, nikmati hidup, cari hobi baru, bercintalah. Nanti hilanglah masalah awak tu. Okey? Okey, Prof, saya tengok dalam 10 minit lebih kurang. Kita ada one last question, boleh, Prof? Boleh. Okey, ada this student ni, Aileen, dia cakap, it's okay not to be okay. It's easier to tell for mental health professional to clients or patient. As a mental health professional such as counselor, psychologist or even a psychiatrist, how does he or she tell herself or himself, sorry, it's okay not to be okay when he or she is suffering from depression? For example, how does he or she deal with stigma from the family members, relative, colleagues and peers that mental health professionals shouldn't suffer from mental disorders? Okay, it's okay not to be okay. Maksudnya dalam kehidupan ini, perasaan, at the end we just a human being. Rasa sedih, rasa marah, rasa tak berguna, rasa gagal tu adalah perkara normal. Kita hanya perlu rasai, terima dan lepaskan perlahan-lahan dan nikmati kehidupan. Jangan terlekat dalam salah satu episod dalam kehidupan kita. Sebab itu bagi setengah orang, dia ada satu stigma itu, hidup tak boleh sedih, hidup tak boleh stres, kita tak boleh stres, kita tak boleh sedih, tak boleh perkara buruk berlaku pada kita. Jadi kalau awak ada perasaan tu, nanti awak akan sakit tu. Jadi kita kena sedar, kadang-kadang saya happy, kadang-kadang saya sedih, kadang-kadang saya marah, kadang-kadang saya tenang, kadang-kadang saya okey, kadang-kadang saya tak okey. It's normal. I just a human being. Tuhan mencipta berbagai rasa untuk saya rasa, dan setiap rasa itu sebenarnya bukan negatif, tetapi menjadikan saya lebih baik, menjadikan saya lebih matang, menjadikan jiwa saya lebih kuat, lebih tough, dan saya akan lebih menghargai diri saya dan orang lain, dan lebih memahami nikmat-nikmat yang Tuhan beri dan lebih menikmati kehidupan. Okey, dan bagi kaunselor, psikologis atau psikiatris, kita kena fahamkan kepada klien perkara ini, dan klien juga kena faham perkara ini. Sama juga bila klien yang telah pulih depression, anxiety tu, tiba-tiba dia ada trigger balik. Dia tengok gambar, tengok situasi, dia rasa dah ada dia berdebar, tangan dia shaking. It's okay, dia perkara normal. Dia akan datang, hinggap, dirasai, dan dia akan berlalu dengan sendirinya. Sebab tu dalam mindfulness, kesedaran, kita kena sedar saja bahawa setiap perkara datang, rasai, dia akan hilang. So tidak ada benda yang kekal dekat dunia ni. Ribut datang macam mana pun, lepas tu ribut akan hilang. Paling lama sejam 2 jam. Hujan lebat, banjir, lepas tu hujan tu akan berhenti dan banjir tu akan surut. Tidak ada banjir selama-lamanya. Masalah kita, tekanan kita, kesedihan kita datang, rasai, dan tidak akan hilang dengan sendirinya.
kesedihan kita datang, kemarahan kita datang, dia akan hilang. Dia tak akan kekal selama-lamanya. Tidak ada benda yang kekal kat dunia ni. Jiwa kita, jasad kita, nyawa kita pun tak kekal. Yang kekal Tuhan saja. Jadi, semua benda akan berlalu dengan sendirinya apabila tiba saat dan masanya. Hanya terima dan rasai dan lepaskan, dia akan hilang. Jadi, jangan fikir lama-lama, jangan risau lama-lama. Jadi, dia akan hinggap lama perkara itu jika awak memberontak. Jika awak protes, kenapa berlaku begini, kenapa nasib saya begini, Tuhan tak adil, semua orang jahat, dia akan hinggap lama. Sampai awak dah faham konsep tu, baru dia akan pergi dengan sendirinya. Macam orang anxiety, depression lah ya. Dia selalu sebut, tiba-tiba rasa sedih, tiba-tiba takut. Just sedari, rasai, terima dan lepaskan. Dia tetamu tak diundang, dia datang sekejap saja. Lepas tu dia akan pergi dengan sendirinya. So jangan layan dia, jangan lawan dia, biarlah saja. Lama-lama awak akan imun dan awak akan kawal diri awak akan berdamai, awak akan hidup dan awak akan lebih menghargai kehidupan dan menghargai orang lain dan menghargai hidup kita. Tuhan jadikan nyawa kita ni kita makin tua dan nyawa kita makin singkat. Tuhan boleh saja nak hidupkan kita selama-lamanya, tak tua. Tapi Tuhan sengaja jadikan kita makin dewasa, makin tua, makin mati. Ya? Sebab Tuhan nak suruh kita menghargai kehidupan. Tuhan nak suruh kita menghargai nyawa dan masa hari ini. Untuk menikmati anugerah dia dengan penuh kesyukuran. Dan kembalikan pada Tuhan. Okey? Okey, saya rasa terjawab tu. Lagi satu, bagi kaunselor, terapis ni, kita kena sedar, kita kena ada etika kerahsiaan. Sebab itu bagi kaunselor, psikologis, pembimbing akrab, etika yang pertama ialah etika kerahsiaan. Maksudnya apa yang orang cerita pada kita tu tak boleh cerita pada orang lain tu. Ramai orang sometimes lupa etika kerahsiaan. Kalau awak cerita pada orang lain tu, itu kaunselor, psikologis paling tak berguna sekali gitu. So jangan cerita pada orang. Ini saya tengok dekat TikTok tu, ada pelajar sekolah tu bagi tahu, dia cerita pada kaunselor dia kisah gagal percintaan dia frust, dia menangis dekat kaunselor tu. Lepas tu dia pergi ke bilik guru, ada guru lain tanya, kesian kat awak gagal bercinta, awak kena sabar tau. Terkejut dia, macam mana cikgu sejarah boleh tahu dia gagal bercinta melainkan daripada mulut kaunselor? Tak boleh tu. Kalau kaunselor suka menceritakan kisah-kisah klien dia, hebahkan ke bilik guru, kita sumpah kaunselor tu jadi kucing. Ya, tak boleh. Sebab lebih baik kita cerita kisah kita dekat kucing. Cerita kat kucing, kucing pun nyau. Kucing tak akan cerita kisah kita pada orang lain. Dan kita rasa tenang, kita rasa kucing tu lebih memahami kita. Dan kalau kucing cerita tu pun, kucing tu pun dia tak akan cerita pada kucing lain lah. Ya. Sebab itu andai kata kita sumpah kaunselor ataupun psikologis, terapis yang suka cerita kisah-kisah klien kepada orang lain ni, agak-agaknya lah di mana paling banyak kucing tu. So tanya pada diri kita lah. Ingat jadi bagi helper, etika kerahsiaan sangat penting. Tak boleh cerita pada siapa-siapa supaya wujudnya trust dan terapeutik. Walaupun ada boundary kerahsiaan tu, iaitu apabila ada ancaman kepada keselamatan nyawa dia dan nyawa orang lain, baru kita boleh ceritakan rahsia tu. Tapi nak ceritakan tu pun ada step dia. Kita boleh cakap pada klien tu, okey, berdasarkan cerita awak dah 3 kali cuba naik bangunan, nak terjun, tapi tak jadi. Dan saya takut nanti awak naik dan awak terjun, nanti awak mati. Dan untuk menyelamatkan awak, maka saya minta izin untuk beritahu kepada guru, kepada mak ayah, kepada kawan baik, supaya awak takkan buat perkara itu dan nyawa awak terselamat. Ya. Itu untuk kebaikan awak. Dia kata okey, tak apa, boleh jangan beritahu pada mak ayah, nanti mak ayah saya tak faham. Okey, siapa yang awak paling faham? Paling faham awak. Yang paling faham saya adalah kakak saya. Okey, saya akan beritahu kakak awak supaya kakak awak bagi sokongan dan benda ni akan lebih baik. Begitu kakak dia. Dan andai kata dia kata jangan beritahu orang, kita tetap kena beritahu seseorang untuk menyelamatkan dia. Itu saja yang boleh kita buka. Ataupun nak cederakan orang lain, nak membunuhkan orang lain, itu kita boleh beritahu. Dan benda tu hanya timbul jika ada isu saja. Tak ada isu tak perlu. Ya.
Itu sangat penting lah. Okey? Okey, Prof, saya tengok masa dah habis tapi soalan banyak. Mungkin insyaAllah kita boleh later on buat lagi. Tapi Prof punya approach yang lain lah. Okey, sebelum saya akhirkan kita punya berbicara pagi ni, Prof ada nasihat, last few words untuk students kita yang masih bekerja dan belajar pada waktu yang sama? Okey. Kita bergambar sikit buat memori indah. Nanti send kat saya. Okey, kejap Prof. Saya tak pandai nak buat benda tu.